Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. wassalillah. Wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berapa, Kanab? Ayat 26, Ustaz. Benar ya. Okey, terima kasih. Jadi tuan-tuan buka ya Al-Quran masing-masing. Kalau tak ada Quran boleh tengok je Ustaz share ni ya. Ayat yang ke-26 walaqad makanna ya, betul ya? Ke dah terlepas ni? Betul tadi, Ustaz. Walaqad makanna. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah yang sama, Suratul Ahqaf, surah 46 ya, surah terakhir dalam Quran yang menggunakan huruf muqatta'ah ya, ha dan mim. Ada 7 semua surah ha dan mim. Semua surah ha dan mim ni mentafsirkan ayat 5 surah Al-Fatihah. Ya, mentafsirkan ayat iyyaka na'bud, semata-mata kepadamu kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan semata-mata kepadamu kami minta tolong ya. Jadi ni 7 surah daripada surah Ghafir surah 40 sampai 46 Al-Ahqaf. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Wow, kita tahu dia adalah sentence connector ya, dia partikel, dia sentence connector. Jangan tertukar partikel dengan preposition ya. Partikel, preposition tu memang partikel, tapi bukan semua partikel tu preposition. Ada partikel sentence connector, ada partikel apa ni kita panggil ya, preposition, ada partikel untuk tanya soalan ya, ada partikel untuk apa lagi kita kata ya, untuk apa apa macam selain daripada sentence connector ya, kita ada apa sentence opener boleh ya. Jadi sentence opener pun boleh macam-macam lah ya, bentuk-bentuk semua tu partikel, maknanya dia bukan noun dan dia bukan verb. Walaqad, dan laqad demi sesungguhnya, lam tu ya, pun demi juga, qad sesungguhnya. Jadi ada 2 taukid dekat situ ya, ada 2 emphasis ya. First emphasis la, second emphasis qad. Laqad demi sesungguhnya, kuatlah maknanya. Makannahum ya. Makanna daripada perkataan makana ya, makana yumakkinu ya. Dia 4 huruf, min, kaf, double dan nun. Mim, kaf, kaf, nun. Double kaf ya. Jadi makana, kami telah teguhkan ya. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi pun ada. Bagaimana Allah telah meneguhkan kedudukan Zulkarnain. Maknanya Allah lantik dia sebagai raja yang menguasai timur dan barat. Ya, mempunyai tentera yang ramai, ada kelebihan dari segi teknologi sehingga boleh membina apa kita panggil ya, apa kita panggil the Iron Gate ya, ataupun kita panggil sebagai tembok Zulkarnain tu ya. Jadi the Iron Gate of Alexander the Great lah ya, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil the Iron Gate of Alexander the Great ya, ataupun kita panggil sebagai tembok Zulkarnain yang dibina untuk menghalang kemarahan Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi. Jadi ada perkataan makana juga ya. Jadi kami di belakang tu Allah Subhanahu Wa Taala, kami huruf besar, makana kami telah teguhkan ya, home mereka, yang ni kedudukan mereka ya. Kedudukan tak ada di situ tapi understood lah. Bila diteguhkan, mana diteguhkan kedudukan mereka ya. Jadi maknanya kedudukan di situ merujuk kepada kekuasaan mereka ya. Kalau dia raja, maknanya jajahan, tanah jajahan dia, dia punya sempadannya ya, negara dia. Kalau ya di syarikat, mungkin kita pegang jawatan paling tinggi, CEO company, managing director ya, yang ada kuasa. Jadi makanahum, kami telah teguhkan ya, home kedudukan mereka. Home tu mereka lah ya, kedudukan tu dah masuk dalam perkataan makanah, teguhkan kedudukan ya. Fima, dalam apa yang ya, dalam fi, pada, di dalam, ma, apa yang ya, hal yang berkaitan dengan apa ya, in makannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran. Kami kukuhkan, sekali lagi Allah guna perkataan makanna ya. Tadi makannahum, mereka ya, mereka tu maknanya ganti nama ketiga yang kita tak nampak. Yang kedua makannakum ya, ganti nama yang ada depan kita
Ya, dia panggil mukhatab, ya. Maknanya second pronoun. Ya, kalau first pronoun tu kita lah, ya. Saya, kami itu yang first. Ya, kalau awak, ya, engkau, itu kita panggil second. Ya, jadi kalau nombor tiga yang tak ada di sini yang ghaib, ya, kita kata dia, ya. Contoh dia tak ada, kita kata Haji Ahmad Syita. Haji Ahmad Syita tak ada di Malaysia, dia duduk di Mekah, bercontoh. So kita kata dia tu ganti nama yang ketiga. Ya, third person pronoun. Kalau saya, kami, first, ya. Kalau kamu, anda, awak, itu yang second. Jadi makanahum, Allah telah teguhkan kedudukan mereka, ya, merujuk kepada apa yang kita bincang lah. Kalau makanakum, kami telah teguhkan kedudukan kamu. Kamu tu siapa? Penduduk Mekah lah, ya, sebab Mekah ni ada Kaabah, jadi pusat apa ni perniagaan, ya, World Trade Center. Jadi patutnya orang Mekah ni lah yang awal masuk Islam, ya, tapi mereka lah yang menentang dakwah Nabi. Termasuklah, ya, bapa saudara Nabi sendiri, ya, Abu Lahab. Okey tuan-tuan, ya, itu cerita dia. Fihi, ya, padanya ada apa kita panggil, ada kemakmuran, ada kekuatan, ya. Mekah tu makmur lah, ya, dengan kehadiran orang yang datang buat apa, buat umrah, tawaf, buat haji dan sebagainya. Maknanya orang datang tu tujuan dia untuk ibadah, walaupun dia datang juga untuk berniaga, ya, macam orang pergi haji kan. Ada tak orang pergi haji berniaga? Ada. Ya, ada orang pergi haji, ya, dia bukan pergi haji asal dia bertugas, ya. Dia jadi doktor perubatan di klinik, ya, di Hospital Malaysia. Dia jadi jururawat, ya. Dia jadi apa kita panggil medical attendant, ya. Ataupun, ya, dia bekerja untuk Pos Malaysia sebagai contoh, ya, DHL, ya, hantar pekerja dia untuk menguruskan bahagian apa ni pemukusan, ya, packaging, ya, untuk hantar parcel dan sebagainya. Jadi dia pergi itu untuk bekerja. At the same time, ya, dia boleh juga buat haji. Boleh tak? Tak ada masalah. Okey. Ya, jadi Mekah ni memang tempat berniaga. Di samping dia adalah memang keutamanya tempat ibadah. Ya, jadi di situ ada kemakmuran. Maknanya dari segi ekonomi, orang boleh berniaga, jual beli, jumpa dengan masyarakat luar negara, boleh buat networking, kontak sebagainya. Waja'alna, dan kami telah jadikan atau kami telah berikan lahum kepada mereka, ya, apa dia, samaan pendengaran, wa absaran penglihatan, wa afidatan dan hati, ya. Tak sebut kulub, ya, disebut afidah, ya. Kalau kulub boleh juga, ya. Tapi di sini disebut sebab dipisahkan, sam'an wa absaran wa afidatan, ya. Jadi kalau disebut semua tu biasanya disebut afidah, tapi kalau disebut satu biasa kulub, qalbun ataupun kulub, ya. Tapi kalau disebut penglihatan, pendengaran, biasanya yang digunakan adalah afidah, ya. La taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sama wal basara wal fuada, disebut fuad, ya. Itu dalam apa, dalam surah apa Al-Isra, tuan-tuan boleh tengok, ya. Di situ digunakan apa singular, ya. Fuad singular, kalau afidah jamak dia, ya. Kemudian fama aghna anhum, ya, tetapi, ya, tidak aghna, ya, penafian manafi aghna anhum, mana tidak memberi kaya kepada mereka, mana memberi faedah. Aghna daripada kata ghani, ghani makna kaya. Aghna memberi kaya, maknanya menguntungkan, memberi faedah. Anhum, ya, macam harta Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu, sama. Ma tidaklah, ya, sama macam ayat ni. Sini fama aghna anhum. Dalam surah apa ni Al-Masad, ya. Ma aghna anhu maluhu, tidak memberi manfaat harta Abu Lahab. Ya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Maknanya pertanian dia ke di Taif, ataupun binatang ternak dia ke, ya, apa saja yang dia usahakan, ma aghna anhu, tidak memberi manfaat. Walaupun kaya raya tapi rugi. Ya, hartanya tidak digunakan untuk agama, digunakan untuk lawan Nabi pula dalam perang Badar sebagai contoh, ya. Dan juga apa kita panggil, ya, mulut dia tak boleh nak kawal, ya, laser, ya. Ejek Nabi ataupun sindir Nabi, ya. Dengan isteri dia sama aja, letak apa ni apa kotoran, ya, ataupun apa duri-duri di depan rumah Nabi untuk menyusahkan Nabi kalau nak pergi ke masjid. Jadi dah lah dia tak masuk Islam, ya. Dia menyusahkan Nabi pula. Bila dia menyusahkan, maknanya Allah balas dia dengan apa? Ya, dengan dibakar dalam api neraka. Saya naran zatalahab, ya, masuk dalam api neraka yang apinya menjulang-julang. Jadi perkataan di sini aghnaan. Ada agna adalah past tense verb 4 huruf, ya, hamzah di atas alif, hamzah
Rin, nun dan alif. Arna, arna ya. Dan alif dia dalam bentuk ya. Ya, dia bukan ya ya. Kalau ya arnai. Ini bukan arnai, arna. Anhum. Jadi kalau kita guna arna, dia punya preposition dia an. Tak boleh ganti arna fi, arna ala, tak boleh. Arna memang an. Ya, macam zahaba ila kan. Zahaba telah pergi ila ke. Ya, kita tak kata zahaba ala, tak kena. Zahaba ila. Kalau roja'a pulang, roja'a min daripada, pulang daripada, pergi ke. Ya, kalau arna an, itu memang dia punya regu dia tuan-tuan. Ya, kita tak boleh main cipta-cipta je, kita kena tengok kamus lah baru kita dapat. Ya, jadi ma'arna, fa ma'arna, maka tidaklah ya memberi faedah pada mereka sam'uhum pendengaran mereka. Ya, wala, ya, apa lagi? Wala absaruhum. Penglihatan mereka pun tak ada bagi manfaat. Wala afidatuhum. Ya, hati mereka ya pun tak boleh bagi manfaat. Min syai'in sedikit pun. Iza kanu ya apabila ataupun kerana kanu mereka yajhadu nabi ayatillah. Mereka mengingkari, mereka berdebat, mereka lawan ya, mereka mempersoalkan ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah tu dalam semua bentuk lah, terutamanya akidah. Ya, pelantikan Nabi sebagai Rasul, dia lawan, dia debat. Ya, wahaqa bihim. Ya, maka telah mengepung. Ya, mengepung. Haqabi mana mengepung. Ya, maka nubihi yastahziun. Ya, dikepung dengan apa? Dikepung dengan azab. Allah datangkan kemarau, Allah datangkan apa ni, apa kita panggil ya, apa ni, angin kencang. Ya, Allah datangkan ribut, ya, Allah datangkan apa lagi? Apa sajalah yang bersifat azab, ya, maka nubihi yastahziun. Ya, yastahziun tu daripada perkataan istahza'a, maknanya mereka memperolokkan Nabi, ya. Kan selalu apa ni, orang kafir ni dia datang jumpa Nabi-Nabi, dia tanya ya, dia kata Muhammad, hari tu kau janji kalau kami lawan kau, kami tak ikut cakap kau ya, Tuhan kau akan datangkan azab. Mana azab tu? Dia perolok-olokkan. Bila datang azab? Hari ni ada ke? Ya, dia memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan. Ya, dan akhirnya wahaqa bihim. Bila azab tu datang, azab tu kepung mereka. Mereka tak boleh keluar. Ya, macam kita kata orang yang kena kuarantin kan. Jadi dia nak buat macam mana? Duduk situ lah. Nak keluar pun tak boleh. Orang luar tak boleh masuk, dia pun tak boleh keluar. Seolah-olah dia dikepung di situ. Ya, dengan azab-azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, panjang sikit ayatnya, ayat 26. Kalau ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Panjang ayat dia ya. Ya, ada apa? Makanna. Makanna tu kalau tengok kamus muka surat 208, maksudnya membolehkan. Yalah, antara Ada juga makunna Ustaz, mempunyai kedudukan penting. So yang mana? yalah, yang kedua lah, takkan nombor satu kan dah cakap tadi. Ustaz bagi Makanna. contoh siapa tadi? Ustaz bagi contoh siapa tadi? Siapa Ustaz bagi contoh tadi? Yang kedudukannya telah Zulkarnain. Zulkarnain. Ya, ayat dalam surah Al-Kahfi. Mari kita tengok Al-Kahfi surah 18. Ya, ayat yang sama macam ayat 26 surah Al-Ahqaf. Ya, supaya tuan-tuan nampak ya bahawasanya Allah mengulang-ulang perkataan yang sama dalam konteks yang berbeza-beza tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke 84 muka surat 303. Ya, 303 Quran bercetak ya pada ayat 84. Kalau jumpa, sudah jumpa ya, muka surat 303 surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-84. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna makanna. Sesungguhnya kami, kata Allah, makanna, kami telah teguhkan, ya, kami telah perkukuhkan ya kedudukannya. Kedudukan siapa? Kedudukan Zulkarnain fil ardi, atas muka bumi. Jadi para ulama tafsir pun sebut apa makna memperkukuhkan kedudukan. Mana kalau dia raja, ya, dia punya jajahan takluk dia luas. Tentera dia ramai, ya. Yang tak boleh dikalahkan. Ya, yang tak boleh kalahkan kejap lagi tuan-tuan, ya. Jadi makanan tu memang dia punya perkataan dia memang dia biasanya raja lah. Sebab kalau dulu ya, kita macam sekarang tuan-tuan ya, kita tak boleh nak jadi raja kan. Raja ni adalah orang tertentu saja, golongan bangsawan. Ya, maknanya kita kata apa? Ya, apa ni, royal family lah yang boleh jadi raja. Orang orang biasa tak boleh jadi raja. Jadi sekarang ni kekuasaan dalam bentuk syarikat contoh, ya. Dia ada multinational company. Ya, syarikat-syarikat besar dalam dunia ni. Dia jadi CEO company tu.
Ya, dia jadi chairman of the company. Itu ada kuasa kita kata, ya, executive chairman. Jadi oleh kerana itu, ya, kalau dulu biasanya raja. Jadi Allah telah perkukuhkan kedudukannya fil ardi atau muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan ya, ayat 84 suratul Kahfi, kami datangkan kepadanya setiap sesuatu yang dia hendak. Maknanya kalau dia nak capai sesuatu, Allah akan bagi jalan kepada dia. Allah akan bagi sebab musabab untuk dia dapat. Ya. Jadi antaranya, ya, apa ni, apa kita panggil tafsiran para ulama untuk ayat 84, Zulkarnain, ya, dia tak pernah kalah dalam perang, dan Zulkarnain tidak dibunuh dalam perang. Memang betul, tuan-tuan, ya. Dia tak pernah kalah dalam perang. Jadi kalau kita kata raja yang tak pernah kalah dalam perang dalam konteks moden, ya, adalah Sultan, apa kita panggil, ya, Muhammad Al-Fatih. Ya, apa ni, apa kita panggil, Mehmet, ya, Sultan Mehmet, ya, orang Turki panggil. Kita panggil Muhammad Al-Fatih. Orang putih panggil apa ni, Mehmet the Conqueror. Dia guna batang conquer lah. Kita tak kata conquer. Kita kata Al-Fatih. Al-Fatih maknanya liberator, pembebas. Jadi dalam bab tadi kita tahu bahawasanya, ya, Muhammad Al-Fatih boleh jadi Zulkarnain, tapi tak boleh sebab cerita Zulkarnain sebelum zaman Rasulullah. Muhammad Al-Fatih selepas zaman Rasulullah, ya. Kalau kita nak kata Salahuddin Ayyubi selepas zaman Nabi, jadi dia tak fit into the definition. Yang boleh Zulkarnain ni mesti hidup zaman sebelum Nabi. Ada dua tokoh besar. Yang pertama ialah Alexander the Great, ya, daripada Macedonia. Yang kedua ialah Cyrus the Great daripada Parsi, Persian Empire. Ya. Jadi kalau kita banding dua-dua ni, tuan-tuan, apa ni, apa kita panggil, Cyrus the Great dia mati kena bunuh. Ya, dia pun hebat juga tapi mati kena bunuh. Dia dibunuh di Uzbekistan, ya. Tapi kalau Alexander the Great dia tak mati kena bunuh. Dia mati dengan kerana malaria. Ya, jadi maksudnya yang mana satu lebih menepati? Alexander the Great. Ya, jadi cuma orang barat sebut Alexander the Great ni dia homoseksual. Bila dia masuk satu tempat, satu negeri, dia bakar kampung tu, dia buat macam-macam, ya. Sedangkan, ya, kita kata kalau kita tengok apa yang ditulis oleh ulama Islam, tak macam tu. Alexander the Great tak macam tu. Ya, dia beragama tauhid. Ya, guru dia Aristotle. Aristotle tu siapa dia? Aristotle anak murid kepada Plato. Plato anak murid kepada Sokrates. Semua tu, tuan-tuan, ya, semua tu tauhid. Mereka bukan penyembah berhala, ya. Walaupun majoriti penduduk Greece pada masa itu, penduduk Greece Macedonia, mereka adalah penyembah berhala. Sebab tu bapa Alexander the Great bawa apa ni, Aristotle untuk mengajar anak dia di rumah, di istana. Ya, apa ni, Alexander the Great tak pergi sekolah, ya. Dia buat homeschooling lah kalau macam sekarang konsep kita. Maknanya, ya, perkataan-perkataan tu sendiri telah membantu kita untuk menentukan. Ya, tapi macam biasalah sejarawan, ya, ahli sejarah, dia akan bincang dari segi perspektif sejarah lah. Ya, kita bincang juga dari segi sejarah, dah pastilah kan. Ya, tetapi macam tadilah, ya, kalau orang kata Cyrus the Great dengan Alexander the Great tu sezaman, dah tentulah bukan. Sebab Alexander the Great meninggal tahun 323, ya, 323 sebelum Masihi. Ya, sedangkan Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Jauh beza, tuan-tuan. Jadi kalau kita kata dia sezaman, tak betul. Ya, sejarah telah membuktikan bahawasanya, ya, Cyrus the Great lebih dulu, Alexander the Great kemudian. Tetapi perkataan ayat 84 tu ada mengana inna makana tu, kami teguhkan kedudukan mereka. Cyrus the Great pun teguh kedudukan, Alexander the Great pun hebat juga di atas muka bumi. Wa atainahu, dan kami datangkan kepadanya min kulli syai'in sababa. Ya, kami bagi dia jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maknanya kalau dia nak tawan satu negeri, berjaya dia. Dan dia tak mati dibunuh, ya. Sebab kalau tentera berjaya menguasai satu negeri tapi rajanya mati, nak buat apa, tuan-tuan? Ya, tak sampai hajat lah kita kata. Jadi inilah ayat yang menjadi dalil, ya, menjadi pegangan kita bahawasanya yang jadi Zulkarnain tu tak pedulilah siapa dia pun, dia mesti tak pernah kalah dalam perang. Dia tak pernah kalah. Kalau dia kalah dalam perang tak boleh. Kalau dia mati terbunuh tak boleh, tuan-tuan. Tapi dia akan mati pasti. Tapi bukan kerana dibunuh, kerana kalah dalam perang, tetapi mungkin kerana sakit malaria. Ya, macam kita kata Muaz bin Jabal, ya, kerana taun, ya, Yazid bin apa ni, Abu Sufyan sebagai contoh, ya. Syurahbil bin Hasanah, ya, kemudian siapa lagi? Apa ni, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ni semua yang mati kerana bukan dibunuh oleh musuh, bukan oleh Byzantine Empire, bukan. Tetapi kerana mereka kena wabak penyakit. Ya, itu ceritanya. Jadi ada makanah. Maknanya soalan Kak Nam tadi yang keberapa ni? Yang kedua lah.
Makna pertama memungkinkan, betul tuan-tuan. Ya, memungkinkan. Tamakun dipanggil. Tetapi makna yang kedua. Makna kedua tadi apa Kak Nap? Sekali lagi. uh, membolehkan. Kedua Kan tadi kan? saya makana, satu lagi makuna. Makuna tak boleh. Dia bukan Oh dalam tak bahasa boleh. Melayu. Ya, dia Tu dalam. makana tu membolehkan aja. Okey, ada tambah lah. Ya, memperteguhkan. Tambah lagi kedudukan. Memperteguhkan, ya, memperkuatkan, kena tambah lah. Sebab ni kamu kecil apa Kak Nap. Tuan-tuan tak boleh jadikan kamu ni sebagai final say, tak boleh. Ni kamu kecil, RM10 harga. Ya, sebab tu, ya, kamus ni kita guna untuk beginner, untuk kita okey. Bagus dah tu, ya. Tetapi macam tadilah, untuk perkataan-perkataan yang lebih tinggi, yang bombastik, ya, tuan-tuan, itu kena tambah makna dia. Jadi kena letak situ Kak Nap, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena tambah maknanya meneguhkan, ya, memperkukuhkan, tu maksud dia. Boleh ya? Okey, balik pada ayat kita. Walaqad makkannahum, demi sesungguhnya. Ini taukid dalam Quran, emphasis dalam Quran memang bentuk dia macam ni. Inna sesungguhnya boleh. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Biasanya walaqad. Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Ya, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Kami sesungguhnya telah mendatangkan Nabi Daud dan Sulaiman ilmu pengetahuan. Ya, jadi maknanya dia guna walaqad. Ya, walaqad makanna fil ardi. Ya, walaqad makannahum fima, ya, in makannakum fihi, maknanya kami telah teguhkan kedudukan mereka. Orang dulu-dulu lagi hebat. Kalau nak banding dengan orang Mekah, orang dulu lagi hebat. Ya, kaum Samud, ya, kemampuan dia untuk menebuk bukit-bukit batu, ya, buat bangunan daripada bukit batu. Kalau kaum Samud, ya, kaum Samud. Kalau kaum Ad di Yaman, ya, yang apa ni, diutus Nabi Hud, mereka bina bangunan, ya, mereka adalah apa kita panggil, ya, mereka adalah kontraktor, mereka adalah civil and structure engineer, ya. Jadi mereka bangunkan bangunan. Kaum Samud, ya, batu-batu besar dah ada ditebuk, dijadikan sebagai tempat untuk berehat. Ya, jadi kalau datang angin kencang pun tak ada masalah. Angin kencang tak cukup untuk memusnahkan mereka. Jadi Allah datangkan gempa bumi supaya mereka berjatuhan daripada bangunan yang mereka tebuk tadi. Ya, Allah datangkan guruh yang kuat, ya, pekakkan telinga dia, pecahkan gegendang telinga dia. Jadi lain azab kepada lain orang, ya, kerana mereka ada kelebihan yang masing-masing, berbeza. Jadi orang Mekah kalau nak kira hebat tak tara mana sangat orang Mekah ni, ya. Orang dulu lagi hebat. Orang Mekah ni walaupun tak berapa hebat, ya, tapi Allah bagi dia kelebihan sebab mereka duduk di apa, di kawasan Mekah tu lembah, ya, di apa, lembah yang ada Kaabah di situ, tempat orang datang. Ya, walaupun tak buat apa kita panggil, ya, tak buat tahun melawat Mekah pun orang datang. Tak perlu buat. Tak pernah dengar lagi Arab Saudi buat tahun melawat Mekah. Tak ada tuan-tuan. Tetap orang datang juga. Ya, Malaysia tak boleh. Kita kena buat tahun melawat Malaysia. Visit Malaysia ya. Ya, visit apa kita panggil, ya. Visit Sabah, visit Sarawak, visit Melaka, visit Johor kena buat. Ya, baru orang datang. Kita bagi tahu promosi, kena iklan, kena keluarkan duit. Mekah tak payah tuan-tuan. Ya, Madinah tak perlu orang datang. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya kelebihan Mekah tu ada. Kami kukuhkan juga kedudukan kamu. Fihi, ya, padanya di negeri tersebut ada apa? Kemakmuran, ya, ada kekuatan. Okey, ada soalan lain, silakan. Ada apa nak tanya? So, Ustaz, dalam Ya. dalam apa emphasis tu dia Hmm. kayak macam setengah tu qad aflahal mu'minin. So dia Hmm. qad aja. Yang ini dia laqad. So Maknanya double emphasis. double emphasis. Lagi kuat lah maknanya, ya. Sebab orang Mekah ni bukannya senang nak terima. Jadi bila dia susah nak terima, ya, Allah datangkan dalam bentuk double emphasis, walaqad, dan demi sesungguhnya. Dan orang Mekah tahu tak cerita kaum Ad dan kaum Samud? Mereka tahu. Kerana, ya, pengetahuan orang Mekah, ya, dibina di atas apa? Di atas pengalaman. Kalau Bani Israel, mereka ada Taurat, mereka ada Injil, mereka ada Zabur, ya. Orang Mekah tak ada kitab. Jadi mereka hanya through observation. Sebab itu bila mereka travelling untuk berniaga, trade caravan, mereka pergi utara, nak pergi negeri Syam, mereka jumpa kaum Samud di Madain Soleh. Bila mereka pergi Yaman, mereka dapat tengok tempat yang telah dimusnahkan oleh Allah, namanya ialah Al-Ahqaf ni, nama surah ni Al-Ahqaf. Ya, tempat yang dibina bangunan-bangunan tinggi oleh kaum Ad
tetapi Allah musnahkan juga. Jadi mereka sudah tahu orang dulu lagi hebat, lagi besar badannya, lagi hebat, kemampuan mereka, teknologi mereka, ya, peninggalan bangunan-bangunan besar. Oh, Mekah tak ada apa tentang Kaabah satu je. Ya, jadi bila bila mereka tak percaya, ya, ataupun mereka macam ragu-ragu, Allah datangkan double, ya, double emphasis untuk, ya, beritahu pada mereka bukan main-main, ni sungguh-sungguh. Ya, tengok kaum Ad, tengok kaum Samud, apa jadi pada mereka. Takkan kamu nak jadi macam dia, ya? Sebab itu dalam surah Fussilat, surah 41 tuan-tuan, ya, surah yang apa ni mentafsirkan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, disebut cerita bapa Khalid bin Al-Walid dalam sirah. Ya, bapa Khalid bin Al-Walid namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, dia datang jumpa Nabi, berdebat dengan Nabi. Dia bagi point to point ni macam-macam, ya. Dia nak dialog dengan Nabi lah. Mana dia nak cuba mencapai satu kesepakatan. Ya. Tetapi Nabi jawab dengan surah Fussilat. Cerita kaum Ad, kaum Samud sampai ayat yang ke-16 atau 17 dia tutup mulut Nabi. Ya, dia kata cukuplah Muhammad, cukuplah. Sebab apa tuan-tuan? Dia bimbang takut, ya, sebab dia ada penghayatan ayat tu. Pasal dia faham bahasa Arab. Bahasa Arab mereka tinggi, mereka ni sastrawan. Bila Nabi sebut, dia cukuplah. Ya, sebab bimbang takut azab yang menimpa kepada kaum Samud dan kaum Ad akan menimpa kepada mereka pula, tuan-tuan. Ya, itu orang yang boleh terima. Sebab tu, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah tak lawan Nabi, tuan-tuan. Dia tak lawan. Ya, dia hanya ikut apa yang Abu Jahal cakap je, ya. Lebih pada kerana kawan suruh buatlah. Ya, bukan kerana dia tu sendiri nak jahat. Ya, macam Abu Jahal, dia tu sendiri. Walaupun tak ada faktor-faktor luaran, dia tetap dia lawan Nabi. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia orang baik, tuan-tuan. Dia orang pandai bercakap, pemidato, ya, orang yang berbudi pekerti mulia lah. Tetapi oleh kerana berkawan dengan orang jahat, jadi jahat. Ya, sebab tu dalam hadis, ya, dia ajar pada kita supaya cari kawan yang baik. Kerana kalau kita berkawan dengan orang baik, besok di mahsyar, kita dibangkitkan bersama dengan kawan yang baik tu. Kalau grup kita grup pengajian Quran, itulah grup kita tuan-tuan besok di akhirat. Ya, kalau grup kita travelling dengan orang yang beriman, orang solat, ya, orang jaga ibadah, macam itulah nanti insya-Allah tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tentukan isteri kita siapa, kawan kita siapa, jiran kita siapa, ya, kawan-kawan apa kita panggil, ya, grup mengaji kita siapa. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang akan dibangkitkan bersama dengan kita di mahsyar besok tuan-tuan. Ya, kita daripada grup mereka. Ya, kalau kita ambil, kita pilih grup yang baik, baiklah kita. Ya. Tapi kalau kita duduk dengan geng yang jahat, jahatlah kita tuan-tuan. Jadi sayang, ya. Tu cerita dia. Okey, ada lain. Silakan tuan-tuan. Ustaz, kalau tengok buku Arab ni, kan hum tu dia ada objek. Dia Memang? ada dua, kan? Hmm. Ustaz boleh explain tak? Saya tak nampak lah Ustaz. Objek dia home tu lah. Home tu salah satu objek dia. Home tu nampak. Ya, makanan kami telah teguhkan, ya. Yang tak nampak tu kat situ dia letak home tu sebagai apa? Ustaz tak ambil lagi. Tak apa. Cuba Kak nak cerita. Maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih itu betul lah. Dia sebagai objek. Tapi Satu dia lagi letak objek satu, objek dua. fa'il. Macam mana? Mula-mula fi'il mardi, lepas tu fa'il, Fa'il tu na lah kami. maf'ulun bih. Oh, kana tu fa'il lah, dua dia. Bukan kerana makanan tu dia asalnya pecah kan. Yang pertama min double kaf nun tu daripada awal saya sebut tadi. Tuan-tuan kena keluarkan, ya. Perkataan makanahum tu satu perkataan tu kan. Terdiri daripada tiga perkara tu. Yang pertama verb dia. Verb dia mim double kaf dan nun. Makana. Itu asal dia. Makana. Tadi Kak Nak dah cari kan? Makana. Makanan maknanya apa? Makanan maknanya telah memperteguhkan, telah memperkuatkan, memperkukuhkan. Makanan. Campur dengan nahnu. Nahnu. Nahnu tu kami lah. Kat mana nahnu tu hilang? Nahnu tu hilang dah. Tapi diserap oleh makanan tu yang panjang tu. Ya. Nahnu tu duduk pada na panjang. Jadi bila na tu panjang, bertemu dengan makanan tadi, double nun kan? Bila double nun sebab tu ada syaddah tu. Makanan. Tuan-tuan nampak tak? Makana, yang pertama makana, double kaf, satu nun, campur dengan nahnu. Nahnu punya short form ialah na, nun alif. Ya, nahnu kan panjang. Kalau dia kita gabungkan dengan verb, dia jadi nun alif je. Jadi bila dah min kaf kaf nun campur dengan nun alif kan double nun kat situ. Bila dia double nun dia jadi makana.
Dapat tak Kak Nap? Double nun dia jadi makan. Okey ke tuan-tuan? Dapat. Ustaz. Okey, alhamdulillah ya. Surah Yusuf Ustaz 2 kali disebut. Kurang-kurangnya lah. Hmm. Yusuf 21 dengan Yusuf 56. Oh, ayat 21 dan 56 cerita tentang kedudukan Nabi Yusuf lah ya, Ah, jadi menteri kan. Dia imakanna juga. Ya, terima kasih ya. Maknanya dia berkait dengan pemerintahan tuan-tuan. Kalau dia raja, raja yang sangat berkuasa. Kalau dia menteri, menteri yang sangat berkuasa. Memang Nabi Yusuf diberi tanggungjawab untuk mengelola ya dan mengurus ekonomi negara Mesir itu. Ya, di atas apa ni mimpi Raja Mesir pada masa itu, ya walaupun Raja Mesir itu ya kita kata tak sebut dia beriman lah ya, tapi dia memberikan wewenang, dia memberikan otoriti kepada Nabi Yusuf untuk mengelola pertanian ya di negeri apa Mesir itu. Jadi diberikan kedudukan yang hebat juga ya, dimuliakan berbanding dengan keadaan dia masa masa dia datang ke Mesir mula-mula kan jadi hamba yang dijual di pasar hamba. Kemudian barulah dibeli oleh Menteri Menteri Al-Aziz, kemudian dibesarkan dan terlibat dalam dalam konflik, dia dituduh ya dan masuk penjara pula. Hina dia tuan-tuan, hina lah, nampak hina lah. Masuk penjara ni memang hina tuan-tuan, tapi Allah boleh muliakan orang yang masuk penjara. Berapa ramai orang masuk penjara, betul Allah muliakan dia. Ramai tuan-tuan dalam dunia ni ya, sama ada politician ataupun ulama ya, masuk penjara dia. Bila keluar penjara tengok mulia. Antaranya kalau Ustaz boleh Ustaz bagi contoh tuan-tuan, Ustaz bagi overseas lah ya. Kat Malaysia tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Overseas apa? Dr. Aid Al-Qarni tuan-tuan. Ya, Aid Al-Qarni semua orang tahu bukunya Don't Be Sad. Ya, bila kita sebut Don't Be Sad, jangan jangan sedih ya, jangan panik. Itu buku Dr. Aid Al-Qarni. Dia kena penjara tuan-tuan. Sebab dia banyak kritik pemerintahan Arab Saudi. Saudi tak boleh kritik. Kalau kritik memang masuk penjara. Ya, masuk penjara dia tuan-tuan. Tapi lepas dia keluar dari penjara, oi mulia tuan-tuan. Overseas seluruh negeri panggil dia. Untuk apa kita panggil? Untuk bentang ya, dia punya bedah buku dia. Don't Be Sad. La Tahzan, buku La Tahzan tu. Ya, kalau nak sebut ramai lagi tuan-tuan. Tokoh-tokoh yang hebat masuk penjara tapi bila keluar jadi hebat. Yusuf Qaradawi masuk penjara beberapa kali tuan-tuan. Tapi jadi hebat. Ya. Jadi Syed macam tu Qutub. cerita ni. Ya. Syed Qutub dengan Hamka. Ya, cuma apa ni kita kata apa kita panggil Syed Qutub dia dia apa dia tak jadi menteri lah ya, tapi dia jadi wakil kementerian apa ni education Mesir ya, tapi mati di tali gantung lah ya, tak nampak sangat dari segi jawatan dunia tu dia pegang kan, macam Pak Hamka pernah pegang jawatan ketua apa kita panggil ya apa ni Majlis Ulama Indonesia MUI ya, MUI kan ya, Majlis Ulama Indonesia MUI dipanggil. Jadi nampak mulia hebat lah ya. Dan dipenjarakan ya. Cuma Hamka tidak dipenjarakan seperti mana kita faham lah. Dia kena tahanan rumah lah. Ya, lebih pada tahanan rumah. Tapi mulia siapkan tafsir. Seperti mana Syed Qutub menyiapkan tafsir dia. Fi Dilalil Quran. Pak Hamka menyiapkan tafsir Al-Azhar dia. Ya, ini kalau tuan-tuan belajar. Sebab kita sejarah-sejarah ni kurang tuan-tuan. Ya, kita kurang belajar sangat tentang tokoh-tokoh ulama ya, ahli politik, ahli dakwah dan sebagainya, kita kurang kita tengok ya. Jadi yang apa kita panggil ya, yang sebenarnya kehidupan mereka itu adalah sebahagian daripada tafsiran kepada Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran memberikan dasar-dasar penting ya, Quran memberikan apa kita panggil ya, dia punya prinsipal dia, prinsip-prinsip utama dalam kehidupan ya. Jadi pembuktian dia tu pada manusia itu sendiri tuan-tuan ya. Sebab tu orang Mekah bila mereka diberikan kedudukan yang hebat ya, mereka diajak untuk memikir orang dulu lagi hebat ya. Hebat-hebat kaum Samud, kaum Ad pun hancur mati habis semua ya. Bangunan yang mereka buat mungkin ada ya, dia punya debris dia ya, dia punya apa kita panggil kesan-kesan dia ada, tetapi orangnya mati ya. Mulia ke mereka? Dah hina tuan-tuan. Orang Mekah pun sama ya, mereka akan dihina dalam peperangan Badar nanti ya. Jadi macam tu tuan-tuan ya. Jadi perkataan makana tu, makana min kaf kaf nun, nun pendek, nun kecil campur dengan nahnu, nahnu direpresent oleh nun alif saja. Jadi oleh kerana makana ada nun, nahnu ada nun alif, maka disebut syaddah makana. Jadi makana past tense verb, na di situ adalah fa'il dia, maknanya dua pelaku, dan hum tu adalah dia punya maf'ulun bihi ataupun
dia punya objek, tuan-tuan. Itulah jawapan dia Kak Nap. Ada 3 lah, ya. Makana dia punya verb. Bila noun tu datang selepas verb, maka noun tu adalah 2. Kalau noun tu datang sebelum verb, dia jadi subjek. Jadi di sini tak ada subjek. Yang ada ialah 2. Apakah 2 dia? Nahnu ataupun kami. Home menjadi maf'ulun bihi ataupun objek. Itulah cerita dia. Ada soalan lagi? Silakan tuan-tuan. Haji Syahri ada soalan? Ya, ada apa? Tuan-tuan, Kak Mariatun ada ke? Orang lain kalau ada soalan Tak ada, silakan. tak ada soalan, Ustaz. Ya. Kak Jamaliah ada apa? Kak Abidah, ya. Haji Megat. Okey, kalau tak ada selesailah, ya. Walaqad usah ulang balik dan demi sesungguhnya double emphasis makannahum kami telah memperkokohkan, meneguhkan kedudukan mereka, mereka tu jadi objek fima pada apa yang, ya. In makkannakum fihi wa ja'alna lahum sama'an. Ya, jadi maknanya dalam bab yang berkaitan dengan kelebihan orang Mekah ni, tuan-tuan, sebenarnya memang mereka ada kelebihan, tapi kelebihan tu, ya, kalau nak banding dengan orang dulu lagi hebat. Ya, tapi orang dulu dimusnahkan, samalah dengan kaum Mekah ni, ya, orang ahlu Mekah, ya, ataupun Quraisy Mekah ni yang Allah hancurkan juga, ya, pada suatu hari nanti, tuan-tuan. Selesailah. Ya, tak ada pengecualian. Siapa yang lawan memang kena dia, tuan-tuan. Ya. Okey, itu dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cerita dia. Jadi Allah dah teguhkan kedudukan, Allah bagi kemakmuran, ya, yang belum pernah kami berikan kepada kamu dan kami telah memberikan kepada mereka, ya, pendengaran. Jadi sebab manusia ni antara nikmat yang Allah bagi nikmat mendengar. Ya, sebab apa disebut dengar dulu? Ni pun ada sekuen dia, tuan-tuan. Cuba tengok. Allah tak kata penglihatan, pendengaran dan hati. Tak. Allah kata pendengaran dulu. Followed by penglihatan. Ya, dan diakhiri dengan hati, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, pasal apa kita dahulukan pendengaran? Ya, berdasar pada pengalaman, tuan-tuan lah. Pasal apa dengar dulu? Ya, pasal apa dengar dulu, tuan-tuan? Baby, cuba tengok baby. Ya. Ya. Kak Mariatun, ya, baby dia boleh tengok dulu ke boleh dengar dulu? Dengar, Ustaz. Ya, sebab itulah samaan. Ya, baru absaran, ya, mula-mula dia dengar je, dia dengar apa yang mama dia cakap. Ya, dia dengar je. Ya, tak tengok lagi kan sebab mula-mula penglihatan belum bagus lagi. Lama tu baru boleh tengok, tuan-tuan. Ya, dan baru berfungsi hati dia, baru dia faham. Ya, sebab memahami biasa dikait dengan hati, ya, dengan hati, ya, memahami. Jadi lama-lama kelamaan dia dah kenal, dia cam mak dia dah. Ya, dia menyusu dengan mak dia kan, dia dah kenal mak dia, dia tengok muka mak dia, dia bau badan mak dia, ya, dan dia rasa susu mak dia. So, benda tu lekat dalam dia punya sel-sel dia, tuan-tuan. Ya, dalam dia punya organ-organ dia, ya. Jadi sebab tu tak boleh nak tipu. Walaupun dia berpisah dengan mak dia 20 tahun, ya, tetap dia kenal mak dia. Ibu pun sama juga, tuan-tuan. Dia kenal bau badan anak dia. Ya, walaupun ibu tu dah jadi buta. Ya, masa anak tu kecil, umur 2 tahun berpisah, dia jumpa balik, anak tu dah umur 20 tahun, 18 tahun, hilang dah. Tetapi dia masih boleh mengenali anak dia. Kerana apa? Ini semua Allah yang bagi kaedah dia, bagi cara dia, tuan-tuan. Ya, mekanisme dia macam tadilah, bau badan. Seperti mana cerita Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf hilang, ya, Nabi Yusuf tak tahu ke mana pergi. Nabi Yusuf bila tahu ayahnya masih hidup, Nabi Yusuf bekalkan pakaian yang dipakai oleh baginda yang ada bau peluh dia. Dibawa oleh adik-beradik dia, abang-abang dia, bawa balik pergi ke Palestin. Bila sampai je, tuan-tuan, diletakkan pada wajahnya. Bau, ya. Bau apa kita panggil? Bau baju tadi pun sudah cukup untuk ya, memulihkan penglihatan apa ni Nabi Yakub. Ya, kerana butanya itu kerana menangis. Ya, butanya itu bukan kerana apa kita panggil? Bukan kerana accident, ya, kita kata disebabkan perkara-perkara tertentu, tak, ya. Dia kerana menangis. Menangis ni boleh ubat lah, tuan-tuan. Ya, kita pun dah tengok cerita Piramli dah, ya. Cerita ibu mertua aku kan. Ya, boleh, ya. Doktor apa ni Ismadi boleh sembuhkan dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi nanti bila dia tahu, ya, ada muslihat di sebalik, ya, apa yang dia dipulihkan penglihatan dia, dia cucuk mata dia
dengan garpu tuan-tuan. Itu yang tu minta maaf, tak boleh tolong lah. Ya, kecuali ganti biji mata orang lain lah. Ya. Okey, jadi benda-benda ni tuan-tuan, benda-benda yang kita lalui dalam kehidupan. Ya. Sebab Quran ni cerita real. Dia real life story tuan-tuan. Ya, real life punya stories. Dia bukan made up stories, bukan. Quran cerita benar. La raiba fi hudan lil muttaqin. Tuan-tuan kena pegang yang tu. Jadi kalau orang tanya kita, cerita Luqmanul Hakim cerita betul. Zulkarnain cerita betul. Ya'juj Ma'juj cerita betul. Ya, Ashabul Kahfi, 7 pemuda tidur dalam gua cerita betul. Apa lagi cerita? Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh, ya, Fir'aun. Semua tu tak ada cerita bohong. Jadi kalau kita dah tahu dia cerita benar, ya, patutnya kita percayalah pada Quran. Kita looking forward kan untuk memahami kandungan Quran tu, kita tadabbur, sebab tu kita buat Quran yang Arabik. Ya, nama lain Quran yang Arabik ni tadabbur Quran tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu kalau orang faham dia nak datang kelas ni, dia nak dengar. Ya, sebab apa? Ya, sebab dia tahu dah. Terutamanya bulan Ramadan. Ramadan ni memang sinonim dengan Quran tuan-tuan. Kalau Ramadan tak baca Quran dengan makna, sayang. Ya, kita banyak buat tadarus, betulkan tajwid, makhraj. Alhamdulillah bagus tuan-tuan. Tetapi jangan terhenti pada tu je tuan-tuan. Ya, kerana apa? Ya, kerana tujuan Quran diturunkan nak jadi hudan lil muttaqin. Ya, jadi bila nak jadi hudan lil muttaqin, kita pun tak baca makna. Macam mana nak jadi hudan lil muttaqin? Tak boleh tuan-tuan. Ya, dia tak fit into the definition. Tadarus mata-mata tak fit into the definition. Pasal kita kena faham. Ya, tagline kan. Apa Quran time apa dia tuan-tuan? Ya, ialah baca, faham dan amal. Ya, without understanding, macam mana kita nak apply dalam kehidupan kita? Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau ustaz lah jadi menteri pendidikan tuan-tuan, ya, maknanya Arabik ni is a must tuan-tuan. Seperti mana kita cadangkan supaya budak Melayu belajar Mandarin, belajar Tamil. Baguslah tuan-tuan, baguslah tu. Ya, memang baguslah sebab bila orang Melayu pandai pandai Mandarin, ya, maknanya ya tak adalah kita sangka-sangka buruk pada orang orang bukan Islam kan, ya. Sebab kalau dia keluarkan berita dalam akhbar-akhbar Cina sebagai contoh, akhbar berbahasa Mandarin, kita boleh faham. Ya, selama ni kita dengar je ada orang cakap, ya, dia kutuk orang Melayu, dia buat ni, dia buat ni. Kita kata ya ke? Kita pun tak ada akses. Tapi cuba kita ada akses. Kita dengar sini orang Cina tu cakap apa tuan-tuan, ya, baru kita tahu sebenarnya ni lebih pada persaingan. Ya, ni live ni adalah competition, adalah siapa yang pandai mengurus, siapa yang pandai merancang, maka dialah yang berjaya. Tak pedulilah bangsa apa sekalipun, ya. Apa ni jealousy, ya, ataupun apa kita panggil sikit sebanyak pergeseran kaum memang ada, dah tentulah pastilah ada tuan-tuan, ya. Pasti setiap kaum tu dia akan lebihkan kaum ni masing-masing, memanglah. Itu kita panggil asobiah. Ya, tetapi dia boleh di-handle, dia boleh dikontrol, dia boleh diurus tuan-tuan. Ya, ada apa kita panggil, ada cara untuk manage dia. Ya, jadi sebab tu Quran datang untuk memandu kita. Tiba-tiba Quran tidak kita baca maknanya, tak belajar bahasanya tuan-tuan, sayang. Ya, itu antara benda paling penting, tapi orang tak tahu. Ya, tak tahu. Even ustaz-ustaz pun kadang-kadang ya Arabiknya pun boleh dipertikaikan tuan-tuan. Walaupun dia mengaji di Mesir, ya, walaupun dia mengaji di apa kita kata, ya, mengaji UIA ke, mengaji UM, ya, UKM dan sebagainya. Kerana macam tadilah, ya, belajar bahasa Arab untuk lulus exam. Lepas exam habis tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ya, kalau ustaz, ya, kita pergi apa sembahyang. Kalau kita kuliahlah, ya. Tapi kalau kita tak kuliah, sebagai contoh, ya, ustaz berhenti di mana-mana masjid, ya, ada kuliah maghrib, kita dengar lah. Jadi bila ustaz tu baca ayat Quran, clear lah sebab ayat Quran ada baris. Tapi bila dia baca hadis, tuan-tuan, memang, ya, bingo kita kata, tahulah. Ya, baca hadis salah. Ya, yang fa'il dibaca, patutnya fa'il baca domah, baca fathah. Mubtada di awal, ya, baca domah dengan tanwin domah ataupun domah saja. Tapi dibaca dengan kasrah, dibaca dengan, kat situ pun kita tahu dah, dia tak boleh bahasa Arab, tuan-tuan. Walaupun dia bergelar ustaz, walaupun pakai kopiah besar, pakai jubah, ya, dia bukan ilmu, bukan pada jubah, pada kopiah, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi pelbagai. Kadang-kadang pakai kopiah, kadang tutup kepala pakai kain rotra, ya, kadang pakai serban. Maknanya Nabi versatile, macam-macam pakaian dia. Asalkan menutup aurat, sudahlah. Ya, jadi maknanya nak balik pada cerita tadi, ya, Arabic language. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan hantar ada cucu ataupun cuculah, ya, kalau level kita ni cuculah. Kalau cucu belajar agama tuan-tuan nak dia menguasai bidang agama tu, tak mesti dia jadi ustaz, dia boleh jadi engineer,
dia boleh jadi accountant, ya, dia boleh jadi professional, boleh, tak ada masalah. Tetapi dia punya knowledge of Arabic tu tuan-tuan. Knowledge of Quranic Arabic. Bukan nak suruh dia bercakap Arab, tak. Tapi bila dia baca Quran, dia faham. Itu yang penting tuan-tuan. Tak ada pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hantar anak pergi international school, tuan-tuan boleh hantar anak pergi private school, Islamic private school English, apa ni, medium, Al-Idrisi ke, tuan-tuan hantarlah ke mana-mana pun. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi macam tadilah, dia punya Arabik tu tuan-tuan. Sayang. Ramai budak-budak Malaysia ni yang hafal Quran tapi Arabik tak boleh. Tak boleh pergi tuan-tuan. Macam mana nak ambil manfaat? Baca sedap, jadi imam bagus, tapi dia tak tahu apa yang dia baca. Itu sayang tuan-tuan. Sebab kita punya fokus pada Arabik tu kurang sangat tuan-tuan di Malaysia ni. Tak ramai. Even di kalangan ustaz-ustaz pun kadang dah tak ambil maklum dah. Bila kita sebut balik apa ni, dia terjemah lebih kurang je tuan-tuan. Tak boleh. Mana boleh Quran kita boleh terjemah lebih kurang tuan-tuan. Kita tengok mana dia. Tengok tafsiran dia. Macam tu. Okey, ada apa soalan? Silakan. Haji Megat, ada apa soalan? Haji Megat. Senyap je. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Di sini saya tengok ada apa ni, selepas fima immakanakum tu, in tu dia terjemah sebagai tidak, ya. Macam mana boleh in ni bukan ke jika tak boleh jadi tidak, macam mana tu? Dia tengok konteks lah. Macam ma lah kan. Ma ada, kalau ada ma soalan, tanya soalan, ma rabbuka, itu ma pertanyaan. Ada ma nafi kan. Macam kita kata tadi, fama ni bawah ni, fama arna, ma nafi. Dia tengok konteks lah. Kadang-kadang kesesuaian makna tu. Dia boleh makna apa ni, jika boleh juga kalau nak terjemah jika. Kalau dalam ayat yang ke-26 ni kan, kalau kita tengok terjemahan Quran ni, dia sebut belum pernah kami, yang apa kita panggil, dia terjemahkan, kami telah memberikan kepada mereka pendengaran tadi. Tak ada terjemah sangat. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Tak ada terjemah jika pun. Kalau nak terjemah pun boleh, tapi macam tadilah, kesesuaian tu. Dia lebih pada konteks kesesuaian dia, Haji. Kalau tak boleh, sebab kadang-kadang macam wow kan, kadang kita terjemah wow tu dan, kadang demi kan, kadang-kadang wow tu boleh makna tetapi, boleh juga. Sesuai makna terjemahan. Sebab dia Arabik, bila kita terjemah ke satu bahasa lain, kadang-kadang dia lost in context, lost in translation dia tuan-tuan. Macam tu je lah. Nak jawabnya macam tu je tuan-tuan. Dia kena tengok kesesuaian. Kena tengok konteks saya. Tengok konteks, betul. Kita tak boleh terjemah simply kita kata boleh kot. Tak boleh tuan-tuan. Ada lain Haji Megat, silakan. Terima kasih. Semua. Ada apa tuan-tuan? Silakan. Orang lain okey ke? Kalau okey, kita move on ayat lain. Sebelum kita move on, ada ayat, ada apa soalan? Tak ada yang tanya ni Ustaz. Silakan. Sam'u tu singular kan Ustaz? Macam mana, tak dengar? Sam'u tu singular kan? Sam'u tu dia bukan singular. Dia kadang-kadang dia common je tuan-tuan, Dia tak ada, dia kalau telinga tu ada singular plural. Kalau mata ada singular plural. Tapi kalau penglihatan, mana ada singular plural tuan-tuan biasanya. Kita tak boleh tengok dia. Cuma kita anggap dia sebagai singular. Tu je tuan-tuan. Dia tak ada. Macam mata kita boleh kira. Sebiji mata, 2 biji mata, 3 biji mata. Pendengaran, penglihatan, kita tak boleh kata 1 penglihatan, 2 penglihatan. Tak boleh tuan-tuan. Dia memang singular. Dia tak ada plural dia. Boleh tak faham? Dia bukan benda, kalau anggota badan, kita boleh kira. 1 tangan, 2 tangan, 3 tangan. Itu tak nampak sangat. Kalau mata tu senang. Ainun, 1 mata. Ainani, 2 mata. Uyun, 3 mata atau lebih. Tapi kalau kita sebut absar, absar dia tak ada plural. Sebab dia penglihatan. Dia bukan mata. Boleh faham tak Kanab? Jadi dia memang singular lah. Dia tak ada plural. Tak Ustaz, sebab saya tengok kat kamu dia ada jamak kan? Tu jamak tu bukan semua ada lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Apa jamak dia untuk basar? Basar dengan absar ke? Basar tu
jamak dia absar. Singular dia basarun. Okey, kalau sam'un ada, sam'un. Sam'un. Asma'un. Asma'un. Okey ya. Maknanya bolehlah, tak ada masalah ya, tapi tak ada beza besar sangat. Dia bukan macam organ badan yang boleh kita kira, tuan-tuan. Ya, sebab tu tak ada apa pun ya kalau kita, sebab dia nak bagi standardize lah ya. Kalau tuan-tuan tengok kan, nampak tak standardize kat sini. Kalau Kak Nap kata ya, sebab absaron tu plural ya. Afidah plural. Pasal apa samaan tu tak plural? Pasal apa tak kata asma'an? Jadi kadang-kadang Betul. tuan-tuan kita ya. Itulah soal tanya Ustaz tu, kenapa? Ha. Jadi ada benda yang kadang-kadang kita tak boleh jawab, tuan-tuan. Itu secret ni Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya, memang tak boleh jawab. Ada banyak benda dalam analisis grammar, tuan-tuan. Para ulama tafsir pun dia letak tanda soal besar. Tak tahu, ya. Hanya Allah yang tahu rahsia dia. Patutnya ya dia standardize lah. Kalau absaron plural, afidatan plural, pasal apa samaan tak plural, ya. Ataupun mungkin memang samaan tak ada plural. Macam itulah maksud dia, tuan-tuan. Tapi Kak Nap kata ada plural kan? Asma'an ya, betul ya? Betul Ustaz. Okey. Jadi kalau ada begitu lagi menjadi tanda tanya lah, kita tak tahu apa sebab dia. Tak tahu apa sebab, tuan-tuan. Ya, kerana memang kadang-kadang Allah yang Maha tahu, tak sampai akal manusia untuk fikir. Cuba tuan-tuan bayang, ulama-ulama seluruh dunia ni ya, macam mana mereka setiap zaman ya boleh menafsirkan ayat tu dengan tafsiran yang kadang-kadang sedikit berbeza. Pasal masing-masing melihat daripada perspektif yang berbeza-beza ya. Jadi ada pendapat-pendapat yang kita kata selagi dia duduk dalam ruang lingkup yang dibenarkan, okeylah. Ya, sebab tu kalau nak terjemah, kita terjemah apa? Lahum sam'an. Bagi mereka itu ada pendengaran. Kita tak kata bagi mereka ada satu pendengaran. Wa absaran, dan penglihatan-penglihatan. Tak perlu terjemah, tuan-tuan. Kita tak perlu terjemahkan sebagai plural, tak perlu. Ya, cuma afidah tu ya. Ya, sebab dia merujuk pada hati. Pada hati, tuan-tuan. Ya, jadi kalau jamaknya afidah sebab dia ada fuad untuk satu singular. Tapi yang lain-lain tu seperti macam tadilah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak boleh terjemahkan secara literal macam tu. Ya, walaupun dia ada plural, dia ada singular, dia tak boleh terjemah. Cukup kita kata Allah jadikan mereka pendengaran, penglihatan dan hati yang berfungsi untuk memahami. Sudah. Selesai, tuan-tuan. Tak perlu nak didetailkan. Ya, sebab kadang-kadang tak ada jawapan pun. Hanya Allah yang tahu. Ya, itu cara dia lah. Sebab kalau tidak nanti susah hati kita, tuan-tuan. Kita pasal apa ni, samaan ni, pasal apa dia tak letak dalam bentuk jamak. Susah hati kita. Ya, yang penting kita dah faham makna dia sudah. Pendengaran dan penglihatan. Ya, penglihatan mereka. Orang tak terjemah macam tu. Penglihatan sudah. Ya. Okey, lain ada apa, tuan-tuan? Silakan. Ustaz, Terima kasih, nak tanya, Macam mana? yang afidatan ni dia bukan hati yang organ ke? Dua-dua pendapat tu ada. Ya, ada yang kata Sebab yang hati qalbun organ adalah kan? kolbun. Hmm. Kolbun. Ya, kolbun jamaknya kulub kan. Tapi macam tadilah, afidah ni memang biasa diguna fuad. Ya, fuad dan juga afidah tu selalu diselang-seli. Kadang-kadang guna singular, kadang guna plural. Ya, jadi adakah ia bersifat organ fizikal ataupun tidak? Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Yang mana satu? Ya, macam jantung dengan hati kan? Jantung dengan hati. Cuba bezakan. Ya, kadang-kadang ada guna, orang Melayu ada guna jantung hati. Ya, si jantung hati. Yang mana satu ni? Jantung ke hati, cakaplah betul-betul. Ya, tak boleh nak beza kadang-kadang, tuan-tuan. Ya, pembedahan jantung. Ya, tapi pembedahan hati ada? Ada. Hati organ lain pula. Jantung organ lain. Macam mana tuan-tuan nak terjemah? Ya, payah, tuan-tuan. Jadi ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak detailkan sangat. Ya, sebab kita tak tahu hakikat sebenarnya, tuan-tuan. Ya, sedangkan hati tu kat mana hati tu? Ya, jadi orang buat pembedahan hati tu maksudnya hati yang jantung ke ataupun bukan? Dah tentulah bukan. Hati, jantung. Tapi pasal apa disebut Allah telah membuka hatinya? Ya, membuka hati manusia itu untuk beriman kepada Allah kan? Ikrimah bin Abi Jahal lawan Nabi dalam perang Uhud. Ya, tetapi akhirnya Allah buka pintu hati dia untuk menerima Islam. Yang Allah buka tu jantung dia ke hati dia? Hati dia. Fizikal ke tak? Tak mana nampak, tuan-tuan. Tapi ada tak organ hati dalam tubuh badan kita? Dah tentulah ada. Adakah itu yang dimaksudkan? Bukan. Ya, pasal apa kalau begitu kita guna perkataan hati pula? Tak tahu, tuan-tuan. Dia memang macam tu. Ya, susah kita nak tafsirkan. Okey, ya lain pada tu. Apa lagi, tuan-tuan?
Tuan-tuan terima aja samaan pendengaran, absaran penglihatan, afidah hati. Sudahlah. Tak payah cerita panjang sangat tuan-tuan. Sebab Allah letak tu mesti ada rahsia dia. Cuma kita belum dapat mengetahui rahsianya. Akan datang kita tak tahu ya. Tu ceritanya. Fama arna, maka sekali lagi ma di situ manafi, denial. Maka tidaklah arna memberi manfaat, memberi faedah anhum terhadap mereka. Maknanya pendengaran yang Allah bagi, begitu juga penglihatan, ya, dan juga hati-hati mereka, tak ada manfaat kepada mereka. Sayanglah, patutnya telinga ni, ya, atau pendengaran ni untuk kita dengar ayat-ayat Allah, dengan nasihat, ya, dengan benda-benda yang boleh melembutkan hati. Kemudian penglihatan kita tengok benda-benda yang baik, kan? Ya, tengok benda-benda yang Allah cipta dalam alam ni. Ya, tengok laut, tengok pantai, ya, tengok pokok-pokok dan sebagainya, ya, tengok ayat Quran, belajar, ya. Jadi maknanya ada manfaat lah kalau macam tu, ya. Manfaat tu mana kebaikan pada kita, boleh pahala. Kemudian hati kita, ya, hati yang berfungsi. Ya, ramai orang bijak dalam bab dunia mungkin pandai, tapi dalam bab akhirat tak berapa pandai tuan-tuan, ya. Jadi maknanya tak ada manfaat sangat lah kalau macam tu. Untuk bab dunia dia berjaya. Ya, dia berjaya membuka syarikat, ya, memastikan syarikat dia tu kita kata untung, ya, boleh bagi duit kepada pekerja, ya, boleh meneruskan kelangsungan apa ni syarikat tersebut boleh. Ya, tapi dalam bab akhirat mungkin dia belum berjaya lagi. Dia berjaya mengurus dunia dia, tetapi belum berjaya mengurus akhirat dia. Ada staf dia yang tak sembahyang pun dia tak boleh nak tegur lagi. Ya, ada adik-beradik dia yang belum solat pun dia tak boleh nak tegur. Jadi maknanya dalam bab dunia dia berjaya, tapi dalam bab akhirat belum lagi. Macam tu tuan-tuan. Okey, ya, apa lagi? Min syai'in, sedikit pun, walaupun sedikit, ya, min syai'in tak boleh terjemah daripada sesuatu. Apa makna daripada sesuatu? Tuan-tuan tak boleh terjemah literal. Ya, di sini kita terjemahkan sedikit pun. Maknanya sedikit pun penglihatan, ya, pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak memberi manfaat. Ya, tak ada bagi manfaat. Manfaat dunia ada. Ya, sebab bila dia dapat telinga tu, ya, dia boleh dengar lah. Ya, dia boleh dengar. Bila dia ada mata, dia boleh tengok. Ya, bila dia ada hati, dia boleh fikir. Tetapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu maksudnya tuan-tuan. Tak ada manfaat untuk Islam. Izkanu yajhaduna bi ayatillah, ya. Yang pertama kalau is tu kadang-kadang, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, pada masa, ya, izqalallah, ingatlah ketika mana. Kadang-kadang tengok dia punya konteks lah. Ya, iskanu kerana pula patutnya kerana tu sebab kan, ya, ataupun li ke, ya. Tapi pasal apa guna is? Allah Maha tahulah. Kanu mereka telah yajhaduna sentiasa. Pasal apa sentiasa? Sebab dalam bentuk mudhari', dalam bentuk present tense. Present tense maknanya apa tuan-tuan? Present and continuous. Mereka sentiasa, ya, biayatillah, ya, mengingkari, berdebat, ya, mempersoalkan ayat-ayat Allah. Wahaqa bihim, sehingga menyebabkan makan bihi, ya, apa yang Allah telah janjikan pada mereka, ya, menimpa mereka azab tu, datang azab macam-macam, ya. Asal-asalnya kerana yastahziun, mereka buat apa tuan-tuan, ya. Asal-asalnya kerana mereka memperolok-olokkan, mempersendakan tuan-tuan. Yastahziun, ya, mereka ramai home lah ni, yastahziun, ayat 26. Okey, ya. Kita move on. Ayat 27. Walaqad, sekali lagi. Sama macam tadi, double emphasis. Wow adalah sentence connector, ya, ataupun sentence opener. Laqad demi sesungguhnya, double emphasis, ya. Ahlakna, kami telah musnahkan. Di sini, ahlakna dua. Satu, ahlaka campur dengan nahnu. Kanap, ya, ahlaka itu past tense verb, 4 huruf, ya. Macam tadi jugalah. Macam tadi makana kan, ya, min kaf nun. Min kaf nun 4 huruf. Macam sekarang ahlaka hamzah ha lam kaf, ahlaka membinasakan, memusnahkan, ya. Kemudian kami telah memusnah, kami telah membinasakan apa-apa yang berada di sekitar mereka. Ma ni jadi apa? Ma ni jadi objek. Kami telah musnahkan apa-apa tu jadi objek. Ya, tetapi kita tak nampaklah dia objek sebab dia dalam bentuk partikel lah. Ya, macam nampak partikel kan, min alif. Cuma di sini, ya, dia boleh diterjemah sebagai noun. Boleh noun tuan-tuan.
Ya, sebab kalau partikel tu kalau tidak atau partikel. Ya, kalau apa yang dia noun tuan-tuan. Walaupun huruf yang sama ni lagi pelik tuan-tuan, min alif ni. Kadang-kadang dia dalam bentuk partikel, ya. Tidaklah, ya, siapakah, ya. Itu dalam bentuk partikel. Tapi di sini apa-apa yang ataupun dalam bahasa Arab yang lain kita sebut allazi itu noun tak? Noun pasal ada alif lam depan. Allazi ada alif lam, ya. Jadi dia bukan partikel. Jadi ma di sini ada ma partikel, ada ma dalam bentuk noun. Di sini ma noun sebab maknanya apa-apa yang. Haulakum, ya. Apa yang berada di sekeliling kamu. Haula sekitar. Kum kamu, ya. Apa yang ada di sekitar. Maknanya sekitar daripada apa kita panggil orang Mekah ni dia ada di utara, kaum Samud di selatan, kaum apa? Ya, kaum Ad. Dan di situ juga, ya, sempadan dengan apa ni, apa, Jordan Palestin ada Laut Mati, ya, kaum Nabi Lut. Jadi di sekitar Mekah ni minal qura, ya, ada qura. Qura tu plural. Ni betul tuan-tuan. Ni plural. Apakah dia punya singular? Qaryatun. Qaryah satu. Qura, ya, adalah jamak. Sebab itu Mekah dipanggil Ummul Qura. Ibu negeri kepada negeri-negeri yang lain. Memang betul tuan-tuan. Sebab itu Mekah tu ibu negara. Ya, memanglah Mekah bukan ibu negara Arab Saudi sekarang. Ibu negara Arab Saudi Riyadh. Ya, tetapi Mekah tu menjadi center of ibadah. Ya, center of worship. Ya, semua orang bila sembahyang semua facing towards apa ni Kaabah tuan-tuan. Bukan mana kita sembah Kaabah tak, tapi nak menyatukan umat manusia, dia kena ada satu focal point dia. Ya, walaupun kita berada di apa di kutub utara, kutub selatan, ya, di hemisfer selatan, hemisfer utara, di timur dan barat, ya, di Jepun ke, land of rising sun ataupun maghribi, ya, apa kita panggil tempat sunset, ya, semuanya menghadap ke satu tempat focal point namanya Kaabah. Ya, jadi haulakum minal qura. Jadi Kaabah tu duduk di Mekah dan Mekah tu dipanggil Ummul Qura, maknanya the capital city of the world. Capital city. Di situ bukan makna ibu. Nanti tuan-tuan terjemah pula, bukan tu ibu ke? Memang betul. Tapi kita kata ibu negara. Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. Kat mana mak dia? Macam mana kita tahu ibu kota Kuala Lumpur tu dia feminin? Tak boleh terjemah lah tuan-tuan. Ya, kita tak boleh terjemah literal lah. Haji Megat, ya. Takkan nak terjemah ibu negara tu maknanya yang jadi menteri kat situ orang perempuan kebetulan. Ya, menteri wilayah persekutuan tu perempuan, Dr. Zaliha tu kan, ya, bekas menteri pendidikan, bekas menteri apa kesihatan. Memang dia perempuan tak apalah. Tapi kadang-kadang Datuk Bandar tu lelaki. Ya, menteri apa kita panggil menteri wilayah kadang lelaki, ya, macam dulu Khalid Samad contoh, ya. Jadi maknanya dia tak ada kaitan lelaki perempuan, ya, kerana Ummul Qura ataupun kita panggil capital city tu, ya, dia merujuk kepada bukan ibu tu, dia center. Ibu di situ makna center. Ibu di situ makna tempat tumpuan. Ya, itu makna ibu tu, Ummul Qura. Ibu kepada negeri-negeri lain, ya. Sama ada negeri itu berada di utara macam kaum Ad, ya, maknanya di selatan kaum Ad di Yaman, di Ahqaf, ataupun di utara kaum Samud dan juga kaum Nabi Lut dan kaum-kaum yang lain. Ya. Kemudian apa lagi? Wasarrafna sekali lagi, ya. Ni past tense verb berapa huruf? Wasarrafa. Jangan ambil waw tu, ya. Waw tu sentence connector. Sarrafa 4 huruf. Sod, double ra dan fa. Sod, ra fa. Sarrafa. Apa makna sarrafa, ya? Kami terangkan secara berulang-ulang. Dalam surah Al-Kahfi pun ada. Ya, dalam surah Al-Kahfi pun ada kan cerita, ya, walaqad apa tu, ya, walaqad sarrafna ke apa, ya, dalam Al-Kahfi, ya, surah yang ke-18. Sekali lagi kita tengok, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yang sama, sarrafa yusarrifu, ya. Jadi kita tengok apa dia punya, apa kita panggil ayat dia, ya. Mana ayat dia, ya. Ayat yang ke-54, ya, ayat 54 muka surat 300. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Ada. Ya, sarrafa juga sama. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan secara berulang-ulang. Mana cerita kaum Samud ni ada berapa banyak tempat tuan-tuan. Dalam surah Syu'ara ada, surah Al-Qasas ada, surah Toha. Maknanya Allah ulang-ulang, ya, cerita mereka tu diulang-ulang tapi dalam bentuk yang sedikit berbeza. Maknanya diulas ikut angle-angle yang berbeza. Ya, macam kita kata CCTV lah, ya. Jadi CCTV ni dipasang di banyak tempat.
Jadi ada CCTV yang dapat tengok muka depan dia. Ada yang tengok muka belakang. Ada yang tengok kanan, ada tengok kiri. Macam itulah. Jadi Quran datang, ya, memberikan penjelasan, menerangkan secara berulang-ulang. Itu sarrafa. Ya, sebab itu tukar duit tu dipanggil sarraf. Tukar duit, ya. Maknanya money exchanger tu. Money changer tu kalau kita pergi ke negara Arab, dia panggil sarraf. Sod, ro, alifah. Maknanya tempat tukar duit. Ya, pasal dia secara berulang-ulang. Ya, orang datang nak tukar $10, datang $100, datang $1,000, datang nak tukar euro pula. Ya, datang nak tukar duit tu, duit ni. Macam tu. Sebab tu dipanggil sarrafa. Menukar-nukar. Ya, secara berulang-ulang. Ya, di sini menerangkan secara berulang-ulang. Kami tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sarrafa adalah past tense verb diikuti oleh na, ya, kami. Maknanya na tu adalah dua ataupun pelaku dia. Apa yang menjadi objeknya? Al-ayat. Al-ayat. Ya, Al-ayat tu objek. Tapi objek bukannya fathah ke berakhir? Ya, Haji Megat. Ya. Pasal apa tak baca al-ayata? Ya, patutnya maf'ulun bihi kan? Dia objek. Ya, kita baca dengan fathah. Pasal apa tak boleh baca fathah? Pasal apa jangan kasrah pula? Apa sebab dia? Apa sebab dia, apa, Kak Abidah, ya, Kak Jamaliah, apa sebab? Ya. Mudaf, mudaf tak? Mudaf ilaih. Mana mudahnya? Satu dia Bukan. suci je. Kalau dia mudah, tak boleh letak alif lam apa, Haji Megat. Mudah kan dia compound noun. First noun tak boleh ada alif lam. Ni tak ada. Dia ada alif lam. Mudaf ilaih tak? Mana mudahnya? Mudafnya sarrafna, sarraf. Sarraf tu. Saraf fi'il, verb. Ya. Mudah untuk ilaih itu noun. Wasarrafna al-ayat ba'dahu. Oh, tak tahu saya. Tak tahu. Ada. Tak, bukan. Mana dia mudah ilaih? Mudah ilaih ni compound noun. Mudah ilaih ni, ia is a combination of two nouns. First noun, second noun. Mana ada second noun? Ada satu noun je, al-ayat. Jadi bila dia al-ayat, ya, dia tu jadi objek, patutnya barisnya fathah. Soalan dia pasal apa dia tak boleh baris fathah? Tu soalan dia, tuan-tuan. Pasal apa tak boleh baris fathah? Pasal apa tak kata wasarrafnal ayata? Pasal apa? Pasal apa tak? Pasal apa tak sebut? Dan mana ada min ke Ustaz? Min. Min kat mana apa, Haji? Oh, tak, silap. Ya, apa sebab dia, tuan-tuan? Okey, tak apa. Ya, apa sebab dia? Sebab dia ialah kerana Normal. apa dia? Normal. Dia tak abnormal. Abnormal tu kalau dia Normal tak? Normal. ialah pasal dia normal. Dia memang normal, ya. Patutnya kalau dia normal dia fathah lah. Al-ayata, ya. Tadi Kak Abidah nak cakap apa tadi? Ada alif lam? Siapa nak jawab tadi? Ada alif lam? Saya. Alif lam tak ada kena-mengena. Alif lam tu hanya menentukan spesifik dengan not spesifik je. Ustaz, Dia ada huruf ba. je. Pasal apa? Huruf ba. Ba kat mana? B-I-A-T. Mana ada? Mana ada ba? Sebelum tu. Mana ada? B-I-A-T-I-L-L-A. Bi ayatillah tu ayat lain. Oh, sorry. Ini B. Bi ayatillah tu ayat 25. Ini ayat 26 ni, ayat lain dah ni. Okey. Silap Cuba bagus. tengok balik. Cuba tengok ayat 27. Sorry, tadi 26, ni 27. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafna al-ayat, tak ada B depan. Kalau ada B tu, okey, clear. Sebab ada preposition. Ini tak ada ni. Apa sebab? Apa sebab dia tak boleh baca dengan fathah? Apa sebab? Bukan mudah-mudah baik lain. Feminine plural. Itulah jawapannya. Sebab dia feminine plural, tuan-tuan. Feminine plural dia tak boleh fathah. Betul. Ya. Feminine plural dia tak boleh fathah. Tak boleh. Muslimatun boleh. Muslimatan tak ada, tuan-tuan. Muslimatin. Either or je. Sebab dia adalah abnormal. Dia abnormal sebenarnya. Tapi dia abnormal dengan dua cara baca. Abnormal. Kalau kita kata al-ayat, al-ayatu, al-ayati. Al-muslimatu, al-muslimati. Al-mu'minatu, al-mu'minati. Dia tak boleh al-mu'minata, tak ada.
Al-muslimata tak ada. Al-ayata tak pernah ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ambil maklum, buat nota di bawah tu. Kita dah pernah sebut banyak kali dah. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan lupa. Ya. Itu sifat manusia biasalah tu. Jadi letak al-ayat ya, kerana dia feminine plural dan feminine plural termasuk kategori abnormal noun. Bila dia abnormal noun, maka dia tidak boleh dibaca dengan fathah, tak boleh. Dia hanya boleh baca dengan domah. Kalau dia subjek, dia 2 domah. Kalau dia datang selepas preposition, ada be, ya, tu clear lah. Memang baris bawah kan. Tapi kerana dia memang feminine plural. Feminine plural tak boleh fathah, tuan-tuan. Ya, dia tak boleh terima, ya. It can never accept fathah, tak boleh. Dia hanya boleh domah ataupun kasrah tu. Ya, jadi maknanya yang menyebabkan dia tak boleh dibaris tu bukan apa-apa. Tapi kerana being feminine plural. Kerana dia tu feminine plural. Sebab tu dia tak boleh dibariskan fathah. Itu je jawapan dia, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan. Ya, kita akan jumpa banyak lagi nanti. Ya. La'allahum yarji'un. La'alla, moga-moga, supaya, ya. Masa bila nak letak supaya, semoga, tuan-tuan. Tengok konteks je lah. Tak boleh nak terjemah, tuan-tuan. Ya, memang tu terjemahan dia. Supaya mereka, moga-moga, ya, sama. Supaya tu ada pengharapan. Macam kita katakan, ya. Wahai orang beriman, diwajibkan kata kamu puasa. Seperti mana diwajibkan kata orang terdahulu pada kamu. La'allakum tattaqun. Moga-moga supaya kamu jadi orang bertakwa. Supaya jadi orang bertakwa. Itu harapan lah tu. Moga-moga doa juga. Ya, harapan. Harap-harap nanti jadi orang bertakwa kalau puasa tu. Macam tu lah, tuan-tuan. Ya, kita terjemahkan ikut pada konteks dia. La'allahum. Moga-moga supaya mereka yarji'un, mereka kembali pada keimanan. Ni orang Mekah tadi lah. Ya. Sebab tu ada tak orang Mekah kembali pada keimanan? Ada. Mereka pernah beriman pada zaman Nabi Ibrahim AS. Ya, zaman Nabi Ismail mereka beriman. Tetapi mereka telah lari jauh daripada kebenaran tu. Sebab tu Allah datangkan Nabi Muhammad untuk bawa mereka balik ke pangkal jalan. Ya, balik kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ya, tetapi mereka belum boleh terima lagi. Tetapi bila mereka kalah dalam perang Badar, mereka mula buka mata. Ya, sebab orang Arab ni dia fikir pada kemenangan. Kalau kalah, maknanya tu kita salah tu. Kalau menang, itu maknanya kita betul. Yang itu, logik yang tu payah, tuan-tuan. Pasal apa logik tu payah? Ya, orang zaman sekarang ada tak? Ya, sama, tuan-tuan. Ya, dia tak semayang, tapi dia tak sakit. Ya, dia kata aku tak semayang pun. Semayang Jumaat pun aku tak pergi. Tapi aku sihat. Aku sihat, badan segar. Ya, tak ada ambil ubat darah tinggi, tak ambil. Ubat kecil manis tak ambil. Ya. Ubat apa lagi? Ya, tak ada sakit lutut, tak ada tu, tak ada apa-apa. Semua sihat aja. Kalaulah ya aku ni Allah tak sayang, pasal apa Allah tak bagi sakit? Benda tu sama macam orang syirik dan musyrik Mekah. Tuan-tuan faham tak? Ya, mesti tuan-tuan faham kan? Jadi itulah salah dia, tuan-tuan. Orang Mekah salah dia sebab apa? Sebab dia menganggap bahawasanya kalau mereka ni salah, pasal apa Allah bagi lempah ruah apa ni nikmat di Mekah tu, ada Zam-Zam, orang datang tak putus, tak perlu buat iklan pun, tuan-tuan. Tak payah engage ya mana-mana agensi pengiklanan, tak perlu, tuan-tuan. Orang datang. Ya, tiap-tiap hari orang datang buat umrah, orang datang tawaf. Ya, tiap-tiap tahun orang datang buat haji, orang berniaga, bawa makanan, bawa barang-barang perniagaan macam-macam. Ya, makmur Mekah tu. Sebab tu dia kata, kalaulah kita salah, pasal apa Allah buat apa ni Mekah ni makmur? Logik tu tak boleh pakai, tuan-tuan. Ya. Kerana ramai tak orang yang beriman tapi Allah uji dengan sakit. Allah uji dengan tu dengan ni, macam-macam. Itu sebab tu akidah. Sebab tu, tuan-tuan, surah ni dia tafsir kepada apa, tuan-tuan? Kak Nap, ni surah ni tafsir pada apa? Ayat 5 surah Al-Fatihah. Tu, tuan-tuan. Kepadamu semata-mata kami menyembah, kepadamu semata-mata kami minta tolong. Mana tu cerita tauhid tu, tuan-tuan. Tu tauhid tu. Sebab tu surah Al-Fatihah dia kena baca dalam setiap solat, walaupun solat sunat. Tak boleh tak baca, tuan-tuan. Imam Syafi'i kata orang yang ikut imam, walaupun imam dah baca Fatihah, dia kena baca Fatihah. Ya, tak apa kita panggil, tak sah Fatihah, tak sah solat dia. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Walaupun imam dah baca Fatihah, dia dah amin dah, tak cukup. Kena baca Fatihah juga, tuan-tuan. Ya. Mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah tak payah. Kalau imam baca, kita tak payah baca. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal pun kena baca, tuan-tuan. Ya, Imam Syafi'i tak payah tanyalah, memang kita kena baca.
Ya, sebab apa? Sebab dia cerita tauhid kepadamu semata-mata. Ya, nak bagi tahu kita Allah, Allah saja, bukan tempat lain, tuan-tuan. Tiba-tiba orang Mekah, ya, mereka sombong, mereka takabur. Ya, mereka menganggap bahawasanya oleh kerana mereka punya tempat maju, makmur, maka Allah sayang. Tak. Ya, ramai orang yang hidupnya susah melarat, tapi di sisi Allah dia mulia. Balasan baiknya di syurga besok Allah tangguhkan. Kita alhamdulillah, tuan-tuan, ya, di dunia pun walaupun tak adalah, ya, hebat sangat, tapi nikmat Allah bagi macam-macam. Ya, kita umur 50, 60 ada sakit, biasalah, tuan-tuan. Itu memang secara umumnya kita memang itu aging factor lah tu. Ya, ada sakit, ada demam, ada, itu biasa, tuan-tuan. Ya, kerana Allah sayang kita. Bila Allah sayang, Allah akan uji. Ya, iza ahabballahu bi qaumin, ya, atau bi ahadin, ya, ibtalahu. Apabila Allah sayang pada satu kaum, pada seseorang, Allah akan uji dia. Itu memang prinsip dia. Kita semua faham. Bila macam tu prinsip dia, kita kena terima dia, tuan-tuan. Itu tujuan baca Quran tu, ya. Dengan tadabbur makna dia. Okey, jadi bila Allah uji mereka, ya, Allah musnahkan apa yang dia ada sekeliling mereka, ya. Yang apa di sekeliling tu apa dia? Umat terdahulu lah. Kaum Ad musnah habis. Ya, kaum Samud musnah habis, kaum Lut habis musnah. Jadi oleh kerana orang Mekah ni dia well travel ke utara, negeri Syam, ke selatan, ya, ke Yaman, malah mereka juga pergi ke Parsi, ya, pergi ke Iraq sana, ya, dan mereka juga pergi ke Afrika, mereka pergi ke apa ni, Eritrea, ya, di Habasyah mereka pergi. Jadi mereka punya observation tu luas. Walaupun mereka tak boleh baca, tak boleh menulis, tapi mereka true observation. Ya, jadi oleh kerana itu apa yang berlaku, tuan-tuan? Patutnya mereka fahamlah, ya, Allah boleh musnahkan. Jadi bila Allah buat apa ni, mereka tengok, ya, tujuan dia apa tahu? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Mereka kembali pada agama tauhid yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah tujuan dia, tuan-tuan. Okey, boleh faham, ya? Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya. Ustaz, yarji'un waw nun tu pasal dia dua kan, Ustaz? Tak, pasal dia jamak. Dia plural. Waw. Waw nun tu juga plural. Macam ayat-ayat lain lah, ya. Yastahzi'un tadi kan plural. Yastahzi'un ayat 26 ni. Ada waw nun kat belakang. Waw tu waw untuk menunjuk pada makna plural. Ya, waw dan nun tu memang plural. Yarji'un, mereka ramai-ramai kembali pada keimanan. Yastahzi'un, mereka ramai-ramai memperolokkan, mempersendakan Nabi. Ya, Muhammad bila datang azab ni, ya, kau janji je tapi tak ada pun. Ya, akhirnya Allah datangkan. Bila Allah datangkan, memang habis mati semua, tuan-tuan. 70 pemimpin utama dia habis mati semua dalam perang Badar. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Yang tak mati tu mujurlah tak mati. Maknanya Allah nak bagi keimanan pada dia, ya, lepas tu. Okey, ya, selesai ayat 27, ya. Kita baca satu lagi ayat 28, ya. Falaula nasarahumul ladzina takhazu min dunillah qurbanan, ya. Falaula, ya. Maka falaula, mengapa tidak, lau, ya, lau kalau, la tidak, ya, mengapa tidak, kita terjemahkan nasarahumul ladzina takhazu, ya. Jadi mengapa tidak, ya, nasarahumul ladzina takhazu min dunillah qurbanan. Pasal apa orang yang kafir, orang yang sembah selain daripada Allah tu tak tolong mereka? Pasal apa? Ya, contoh kita kata, ya, orang Mekah ni dia ada buat hubungan diplomatik dengan orang-orang Madinah, contoh, ya, orang munafik, orang Yahudi contoh, ya, dengan siapa lagi, dengan badui-badui yang tak beriman, yang lawan Nabi, ya, mereka ada hubungan yang baik. Pasal apa, ya, kawan-kawan mereka tak boleh tolong? Tak boleh tolong, tuan-tuan. Ya, di akhirat besok sama juga. Di dunia kita minta tolong dengan orang, orang tu pun menyesatkan kita. Di akhirat besok kita kata, kalau engkau tak sesatkan aku dulu, aku tak sesat. Engkau lah sebab dia. Ya, di akhirat besok boleh bagi alasan. Tak boleh, tuan-tuan. Habis dah, lambat dah. Ya, too late. Ya, kalau nak cepat, kalau nak berubah di dunia. Di dunia ada peluang, di akhirat tak ada, tuan-tuan. Habis. Ya, sebab tu tak boleh, apa kita panggil? Tak boleh main-main. Falaula nasarahumul ladzina takhazu. Ya, allazina, orang-orang yang ramai. Ittakhazu, mereka menjadikan, mereka mengambil min dunillah, selain daripada Allah, kurbanan. Kurbanan ni maknanya disebut di sini, mana korban maknanya penyerahan, penyembahan, ya. Jadi korban tu makna binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah. Macam kita buat korban kan, ya, daripada perkataan qaruba.
untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Bila kita korban, kita sembelih binatang, kita beli dengan harga yang mahal. Kemudian daging dia kita agih-agihkan, kita bagi orang makan, ya. Kita jamu orang dan sebagainya. Itu tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi mereka ni pula, ya, dia bukannya korban kerana Allah, korban kerana berhala, kerana Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Jadi oleh kerana itu tak ada manfaat. Jadi Allah kata Allah sindir mereka. Ini ayat sindiran, tuan-tuan, ya. Jadi Allah sindir mereka. Pasal apa kawan-kawan kamu tak boleh tolong? Kat mana kawan-kawan tu? Ya, panggil lah, panggil. Ya, suruh dia tolong kamu. Tak boleh. Tak boleh tolong. Mereka pun tak lepas, tuan-tuan. Ya, dan mereka ni menjadikan korban tadi sebagai alihatan, sebagai sembahan, sebagai Tuhan yang diminta pertolongan. Ya, ia kana stain tu. Tak minta pada Allah, minta pada berhala-berhala. Bahkan, ya, dolu. Tuhan yang mereka sembah tu di sini bukan sesat, tuan-tuan, ya. Di sini mana hilang, lenyap daripada mereka. Ya, kerana apa? Kerana kalau berlaku banjir, mana pergi berhala tu tak ada kuasa. Ya, hilang macam tu saja. Anhum daripada mereka. Wazalika yang demikian itu. Yang cerita-cerita tadi itu dikumpulkan. Wazalika yang demikian itu. Ya, ifkuhum. Itu adalah akibat daripada kebohongan mereka. Wama kanu yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Ya, berhala tu, ya, asalnya adalah patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, dengan kayu, dengan batu dan sebagainya. Dan mereka letak macam manusia. Ada telinga, ada mata, ya, ada hidung, ada mulut, ya, ada kaki, ada tangan. Mereka buat macam manusia. Ya, dan mereka anggap itu sebagai sembahan. Mana boleh, tuan-tuan? Ya, mereka buat dengan tangan mereka, tak ada kuasa pun. Jadi mereka yang mengada-adakan patung Lata, Uzza, Manat, Hubal tu, mereka yang cipta. Ya, asalnya mereka itu adalah orang-orang soleh. Ya, seperti mana kaum Nabi Nuh kan? Mereka orang soleh. Bila orang soleh itu meninggal, mereka buat patung. Akhirnya mereka sembah dan mereka sesat. Ya, lagi menyesatkan, tuan-tuan. Jadi mana patung-patung tu? Tak ada. Semua habis hancur. Bila berlaku banjir, hanyut berhala-berhala tu, tuan-tuan. Ya, bila berlaku kebakaran, dengan berhala-berhala tu pun terbakar. Bila dipecahkan, dimusnahkan, tak ada kuasa untuk mempertahankan diri. Macam mana dia nak mempertahankan orang yang menyembah dia? Dia pun tak boleh pertahankan diri, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Selesailah. Ya, itu perbincangan kita pada hari ini. Kalau ada soalan, 28, silakan. Ada apa nak tanya? Kak Abidah, ya. Kak Jamaliah, Kak apa ni, Mariatun, ada apa? Haji Megat, Haji Asyari, silakan. Ustaz, Ya. kalau Ustaz terangkan macam ni kan, macam senang aja nak faham. Tapi kalau baca sendiri, kenapa terkial-kial je Ustaz? Macam mana nak jawab tu? Ya. Tapi memang macam tu lah, tuan-tuan, ya. Dia punya, apa kita panggil, dia punya, sebab ayat Quran ni, tuan-tuan, sebab dia berkaitan dengan kehidupan. Ya, sebab kita pun dah hidup lama kan, dah lebih daripada separuh abad kita hidup. Jadi pengalaman kita tu, pengalaman tengok TV, baca novel, ya, kita observe orang, kita tengok kan, ya. Benda tu lah yang menambahkan kepahaman kita sebenarnya. Sebab Quran ni real life story, tuan-tuan. Dia bukan cerita yang, tapi kalau cerita syurga neraka tu, kita hanya tahu apa yang Allah cerita saja. Tapi kalau cerita dunia, kita boleh tahu. Lebih-lebih lagi kalau kita dah pernah pergi kan. Contohlah Fir'aun tu kan. Ustaz banyak kali pergi Mesir. Kita dah tengok dah dia punya temple of Karnak. Apa kita panggil? The biggest temple on earth. Ya, Ustaz pun tengok juga temple dekat Thailand kan. Kita dah pergi tengok juga. Ya, besar kita kata, oi hebat, besar. Macam kat Myanmar. Myanmar Ustaz tak pernah pergilah. Ya. Tapi bila pergi temple of Karnak, temple-temple lain tu kecil anak je, tuan-tuan. Ya, pasal yang Mesir tu paling besar. Ya. Dekat Luxor tu ada 2 temple besar. Temple of Luxor dan Temple of Karnak. Besar gila, tuan-tuan. Tuan-tuan daripada ujung ke ujung tu, ya, tuan-tuan nak tengok dengan Ramses II punya patung berapa punya banyak, dengan dia punya tuan-tuan yang lain, kita tengok, oh, ya, sengaja Allah buat walaupun berlaku gempa bumi tetapi tak hancur. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal Allah nak bagi tahu orang dulu memang sembah berhala. Kalau berhala tu musnah, apa buktinya? Tak ada bukti. Ya. Apa buktinya Fir'aun tu hidup, tuan-tuan? Ya, mana hidup zaman dulu? Allah buat satu proses, ya. Allah ajar mereka mummification. Ya, ada semua. Tutankhamun, Ramses II, Ramses III, ya, apa ni, Merempetah, ya, semua lama-lama, Hatshepsut, semua apa ni, Fir'aun lelaki, perempuan, semua dikumpulkan, tuan-tuan. Ada semuanya. Ya, disimpan sampai sekarang, tuan-tuan, ya. Disimpan dalam muzium. Dulu dalam dia punya chamber tu lah. Bawah tanah kita nak kena masuk, tuan-tuan. Ya, sekarang semua dah ada. Jadi bila kita dah pergi, kita tengok, kita tahulah, tuan-tuan. Ya, kita tengok kan raja-raja dulu, Babylon sebagai contoh. Ya, bila Ustaz pergi Iraq, kita tengok
Jadi bila kita pergi, kita observe, lagi yakinlah kita tuan-tuan. Ya, itu mungkin. Ya, sebab tu bila ayat-ayat yang berkait dengan tempat-tempat tu kan, tempat Nabi Yusuf contoh. Kita kata kampung Nabi Yusuf. Ya, kampung Nabi Allah Ibrahim. Ya, kita dah pergi contoh dia. Jadi maknanya benda-benda tu menambah lagi kepahaman kita terhadap ayat-ayat tersebut tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah kan, tuan-tuan dah pergi haji. Jadi bila orang tanya pasal haji, kita boleh cerita pasal kita dah pergi. Kita dah pergi haji, dah pergi umrah. Ya, orang tanya, Safa Marwah ni jauh ke apa Kak Mariatun? Jauh ke? Ya, orang kata macam 100 meter. 100 meter, ya, 100 meter tu dekat tuan-tuan. Ini bukan 100 meter, hampir 500 meter. Ya, dia kata kalau 100 meter jalan tak jauh sangat. 100 meter apa ni Safa Marwah tu, Safa ke Marwah tu hampir 500 meter. Pergi balik tu 1 kilometer tuan-tuan. Safa Marwah 500 meter, ya, kemudian Marwah pergi balik pada Safa another 500 lagi. Maknanya almost 1 kilometer. Jauh tuan-tuan. Ya, ni 7 kali cuba tuan-tuan bayang. 3.5 kilometer. Bukan main-main tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pergi, tuan-tuan tak boleh bayang. Sebab tu Ustaz yakin masa tuan-tuan kali pertama pergi, tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan kata apa? Oh, jauh, boleh tahan juga ni. Ya, sebab tu tuan-tuan, ya, orang yang faham dia akan pergi haji waktu muda. Pasal bila kita dah berusia tuan-tuan, berat nak berjalan tu jauh tuan-tuan. Itu belum cerita nak melontar jamrah lagi. Ya, kalau apa kita panggil kita punya apa? Kita punya apa kemah, ya, orang Asia Tenggara ni. Bukan senang tuan-tuan. Ya, 3 kilometer nak berjalan masuk terowong pula tu. Ya, kalau orang sesak nafas, kalau orang ada asma, kalau orang tu macam mana? Cuba kita bayangkan. Ya, memang kalau ada duit mana duduk dekat-dekat, bayarlah puluh ribu pun tak apalah tuan-tuan, asalkan dekat nak melontar tu. Ya, sebab nak melontar tu, ya, bukannya 1 hari, nak melontar 4 hari. Hari ke-10 hari raya Jamratul Aqabah. Tasyrik 1, tasyrik 2, tasyrik 3. Kalau tak larat tuan-tuan, tak mampu, tak boleh tuan-tuan. Ya, kalau orang wheelchair macam mana? Nak kena upah pula. Ya, kita tak boleh upah orang untuk apa ni, ustaz boleh tak tolong lontar? Ustaz boleh tolong, tak ada masalah. Tapi kita tak ada feel lah. Nanti orang tanya macam mana jamrah? Engkau dah pergi haji dah. Jamrah macam mana? Kita diam je. Pasal apa tak jawab? Kita pun menangis. Dia kata pasal apa menangis? Ya, sebenarnya saya tak melontar. Dia kata, saya upah orang je ustaz. Tak tahu macam mana tempat tu pun tak tahu. Macam mana sibuk, macam mana ramai tak tahu. Ya, haji sah. Tapi tak ada feel kan. Sebab kita tak tengok. Tapi kalau kita tengok, kan ada pengalaman tuan-tuan. Ya. Satu lagi tuan-tuan, dia berkait dengan Arabic language. Ini bahasa Arab tuan-tuan. Ya. Jadi bila dia bahasa Arab, tuan-tuan boleh bahasa Arab, tuan-tuan tahu cerita sirah, tuan-tuan tahu cerita ensiklopedia, cerita para Nabi dan Rasul, tuan-tuan tahu hadiah-hadiah Nabi, tuan-tuan tahu konsep rukun iman, rukun Islam, tuan-tuan boleh baca Quran dengan kepahaman. Ya, sebab dia tak lari tuan-tuan, dia benda tu aje. Tak tahu macam mana Kak Menetun. Okey ke Kak Menetun? Okey Ustaz. Kena banyak berjalan. Tapi bukanlah mesti berjalan. Kalau berjalan aja tak tahu cerita pun tak boleh, tak guna juga kan. Ya, dia is a blend lah tuan-tuan. Kak Menetun, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan. Ada Arabic language, dah pastilah kita tengok tafsir, tengok hadis Nabi, baca sirah kan, ya. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Jadi semua tu kefahaman kita terhadap benda-benda tu akan membantu kita untuk memahami sesuatu ayat. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya, Ustaz Arab bila Ustaz sebut tu tuan-tuan boleh faham. Sebab apa? Sebab Ustaz cuba untuk apa kita panggil, ya, untuk memudahkan tuan-tuan. Ya, dan bagi nampak benda tu real. Sebab kalau tidak nanti tuan-tuan tak nampak. Macam contoh kan, korban tu. Ya, sini sebut korbanan alihatan. Jadi Ustaz tambahlah korbanannya. Apa yang korbannya apa dia? Dia ambil binatang sembelihan, ya, apa kita panggil, kambing dan juga apa ni, unta, mereka sembelih. Ya, mereka sembelih depan apa? Depan berhala mereka. Apa berhala besar tu? Knowledge kita punya sirah buat kita masuk lah. Yang paling besar Latah, duduk atas Bukit Taif. Yang nombor 2 besarnya antara Taif dengan Mekah, kita panggil Uzzah. Ya, kalau daripada Madinah pergi Mekah ada Manat. Ya, kalau di Mekah betul-betul tempat tawaf ada Hubal. Tu ayat tu tak ada. Itu daripada ayat lain lah. Dan tentulah Ustaz import masuk dalam ni. Jadi maknanya Ustaz import masuk daripada ayat lain macam tadi kan. Bila kita baca Makkana tu, Ustaz bagi contoh. Ya, Haji Fakhri bagi contoh daripada surah Yusuf. Ustaz bagi contoh daripada surah Kahfi sebab kita baca tiap-tiap minggu. Ya, kita bagi contoh kan. Apa lagi perkataan? Sarrafna tadi. Kami telah ulang-ulang bagi tahu, ya, ulang dalam surah tu, surah ni. Ya, knowledge tuan-tuan mungkin tak tahu tentang benda tu. Jadi Ustaz tambah. Ustaz kata sebenarnya cerita Allah ulang-ulang ni sebagai contoh cerita apa? Cerita kaum Samud bagi contoh, kaum Ad. Dalam surah Toha pun ada.
dalam surah Syu'ara 26 pun ada, dalam surah Al-Qasas pun ada. Maknanya kita blendkan apa yang kita dah belajar tu dalam memahami sesuatu ayat. Macam itulah tuan-tuan. Dan sudah tentu tuan-tuan kena ada guide. Ya, apa yang ustaz buat ni adalah guided reading. Kita sama-sama baca tapi ustaz guide tuan-tuan. Ya, ustaz masukkan elemen-elemen, ustaz import daripada ayat-ayat lain, daripada hadis, daripada sirah supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Sebab pasal apa kita buat tuan? Pasal nak pahala tuan-tuan. Ustaz nak pahala. Supaya tuan-tuan boleh faham, dan bila tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh cerita ke orang lain, ya, tuan-tuan jadi ustaz punya downliner. Ya, kalau tuan-tuan faham, besar pahala ustaz tuan-tuan. Sebab nak bagi benda lain tak pandai. Bulan Ramadan pula tuan-tuan, ya, berapa kali ganda Allah tambah pahala tak tahu tuan-tuan. Jadi semua benda ni adalah apa? Ya, tujuan kita untuk memahami kalam Allah. Tu je lah tuan-tuan, tak ada lebih daripada tu. Sebab itu boleh memahami satu atau dua ayat itu jauh lebih baik, ya, daripada apa tuan-tuan? Ya, daripada mendapat unta merah. Unta merah tu maknanya the best kereta yang ada dalam dunia ni tuan-tuan. Apa the best kereta yang ada? Tuan-tuan, Rolls Royce ke Bentley ke apa tuan-tuan? Ya. Faham ayat Quran tu jauh lebih besar daripada tu tadi, ya tuan-tuan. Memang kita tak nampak, ya, kita tak macam kereta tu nampak depan mata tuan-tuan. Yang ni kita tak nampak, tapi dia punya satisfaction tu, kepuasan, ya, tu jauh lebih tinggi tuan-tuan. Ya, pahala yang Allah janji itu jauh lebih berganda lah, kita tak nampak kan, ya, nanti di akhirat baru kita nampak. Okey tuan-tuan, ya, dah 4 lebih, ya, kita sudah berada di penghujung 3 ayat 26. Bagi tuan-tuan yang baru sampai, kita mula ayat 26, masuk 27, terusnya 28, selesailah 3 ayat pada hari ini. Kalau tak ada apa-apa, ya, kita setakat ni lah tuan-tuan, ya. Selamat mencari malam qadar. Malam ni malam 27. Ada apa soalan? Silakan. Ya. Boleh Ustaz. Satu lagi boleh? Silakan. Apa ni penghujung ayat 28 tu, 28. Yaftarun tu dia punya root word dia fatara ya. Daripada iftara. Iftara, yaftara. Jadi dia hamzah wasal, fatara, alif. Iftara. Okey. Jadi hamzah wasal, ya, hamzah wasal, kemudian dia fa, dia ta, ra dan alif. Dia 5 huruf. Kalau Haji Mengkat nak cari dalam kamus, dia fi'lun madin, dia past tense 5 huruf. Iftara. Maknanya mengadakan. Alif maksurah ya, alif maksurah yang ujung tu. Yang ujung tu alif maksurah. Yang mana satu? Ya, iftara. Ya, alif maksurah, betul. Betul. Ya. Iftara. Ya, alif bentuk ya tapi tak ada titik, betul. Ya. Okey. Okey, tuan-tuan yang lain ada apa soalan silakan. Ya, sama. Ada apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, sekadar tu terima kasih kepada Hajah Masyitah kita walaupun dia tak ada di sini, ya. Mudah-mudahan dia dapat umrah mabrurah, ya. Dan kita pun dapat tempiah lah, ya. Sebab kalau kawan-kawan kita dapat umrah mabrurah tuan-tuan, dapat haji mabrur, kita kawan-kawan pun sikit sebanyak dapat tempiah dia tuan-tuan. Ya, pasal dah tentu di sana dia mendoakan kawan-kawan dia. Kita termasuk kawan dia. Ya. Jadi kalau macam ustaz, guru yang mengajar dia pula, termasuklah, jangan bimbang tuan-tuan, ya. Jadi terima kasih kepada Hajah Masyitah, pada apa kita panggil ahli Persatuan Wanita Islam Prihatin, ya, pada persatuan juga, pada tuan-tuan dan puan-puan yang masih bersama dengan kita, ya, walaupun kita ada 20 orang, ya, 21 orang hari ni. Jadi ada yang dah keluar tadi, ada mungkin sebab-sebab tertentu, tak apalah tuan-tuan, tak ada masalah, ya. Tuan-tuan boleh dengar balik, ulang balik, ya, boleh share dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua ada kelebihan kerana dapat memahami ayat-ayat Quran tuan-tuan. Kekurangan tu ustaz punya kekurangan lah. Kadang-kadang ada mungkin penjelasan yang tidak begitu baik, ya, tetapi macam tadilah, ya, kita usahakan tuan-tuan dengan izin Allah untuk memberi faham kepada diri kita dan juga kawan-kawan. Sekadar tu, terima kasih banyak, ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu malam qadar, teruskan ibadah Ramadan, ya, yang berbaki hanya ada 3 hari lah tuan-tuan. Ya, 3 hari lah kita kata, ya. Silat-silat 2 hari lagi tinggal tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Selamat Hari Raya Ustaz. Sama-sama ya.